Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh ringkas Quran dan Sunnah. Bila kita kali tadi kita bincangkan itu, kita dah masuk Kitabul Janaiz. Kita sebutkan sedikit berkaitan dengan tajuk pengurusan jenazah tu yang berkenaan masalah kita ambil itu berkenaan dengan hukum dia. Kemudian kita bincang berkenaan masalah cara pemandian. Tapi kita tak sebutkan lagi secara detail. Cuma kita katakan hari itu kita sebutkan sedikit daripada pilihan orang yang memandikan. Kemudian kalau tidak orang diwasiatkan ataupun orang yang terdekat pada si mati. Kemudian kita kata bahawa memandikan lelaki, perempuan. Akan tapi salah seorang di antara suami isteri tadi boleh memandikan seorang lagi. Tapi kalau bagi pendapat yang kata bila mati berlaku maka hilanglah hubungan perkahwinan tu, kita tak boleh lah. Cuma kita ada nas daripada Nabi SAW, kata-kata baginda kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah sendiri menyatakan, kalaulah aku patah balik pada aku, apa yang aku terlepas, takkan mandikan Rasulullah kecuali isi-isi baginda. So sudut tu kita bincangkan itu. Baik. Kemudian kita kata air yang digunakan untuk mandi itu mestilah suci dan halal harus. Maksudnya bukan dicuri dan sebagainya lah. Dan kemudian dimandikan pada tempat yang tertutup dan tak harus menghadiri pemandian itu kecuali siapa yang ada hubungan dia dengan pemandian. Tak ada hubungan keluar. Kita halau. Baik. Hari ini kita akan masuk pada sifat mandi. Nanti kita akan buat sedikit praktikal sikit. Cuma ini kita baca dulu apa dia kata. Baik. Dia kata sifatul ghusli, sifat mandi. Sifatul ghusli, sifat mandi. Ataupun lebih tepat pembasuhan mayat. Dia mandi mayat kan. Dia ghusli dengan ghusli. Ghusli kita mandi. Ghusul. Ghusli kita mandikan. Kita basuh. Pembasuhan mayat. Tapi pasal penggunaan kalimah ghusli atau ghusli tadi tak apa jelas, diasingkan, maka banyak orang dianggap ghusli sama je. Sebenarnya kalau ghusli mandi, ghusul kita mandi sendiri. Ghusl. Kalau ghusl kita basuh, kita mandikan orang lain. Okey. Baik. Banyak tempahan. Bagus. Ingat saya seorang je. Orang lain pun ada tempah kat. Baik. Dia kata sifatul ghusli, sifat pemandian adalah hiya an yada'ahu ala sarir ghuslihi. Ala sarir ghuslihi. Ia adalah dia meletakkannya mayat tersebut di atas katil pemandiannya. Okay. Katil pemandian ni actually kalau setengah tempat dia orang buat dah daripada besi kan. Yang bawah dia tempat laluan air untuk disalurkan terus ke longkang kalau dia kata ada najis dan sebagainya. Tapi kalau anda kata zaman dahulu, kalau orang Melayu kita yang dekat kampung-kampung, dia ambil batang pisang, 2 batang, dia ambil buluh, buat 2 batang tadi bercantum, jadi macam stretcher panjang itu kan. Lepas tu atas tu letakkan mayat. Semana-mana yang najis tu akan jatuh ikut celah antara batang pisang tu lah. Itu cara yang diorang dulu buat. Kalau anda kata mayat tersebut dimandi kat kampung-kampung, diorang ambil batang pisang untuk gunakan bagi mandikan macam tu. Okey. Tapi sekarang dah ada baju katil besi yang memang di tempat-tempat siap, stainless steel, takkan karat, insyaallah kan, digunakan untuk mandi. Itu cara keadaan. Tapi kalau tidak, sebenarnya kalau ikutkan, kalau kata ada ramai orang yang terlibat dalam pemandian tersebut, sebenarnya boleh je pemandian tadi ditahan badan dia oleh seorang letak, jadikan macam duduk bersimpuh macam tu, duduk macam tu. Lepas tu mayat tu disandar pada badan dia dan start dimandikan lah. Kalau tak ada katil lah, letak terus atas lantai tu payah sikit, tak elok.
kurang sesuai. Okey. Thumma yasturu ala auratihi. Kemudian yasturu ala auratihi, yasturu auratahu. Kemudian dia tutup atas aurat. Maksudnya kita ambil satu kain tutup antara pusat ke lutut lah bagi lelaki ataupun yang wanita tu ataskan sikit sampai dada. Itu cara tutupan mana aurat di kawasan tu akan ditutup. So apa-apa pembasuhan dibuat semuanya daripada atas kain, daripada bawah kain. Kalau kita gosok dan sebagainya pun mayat tu bawah kain, bawah daripada kain yang tutup macam antara pusat ke lutut tu. Satu kain yang kita akan buat tutup kawasan tu, yang lain semua kita buka. Okey. Thumma yujaridahu min thiyabihi. Kemudian dia tukang mandi tu akan menanggalkannya, itu mayat berkenaan, daripada pakaiannya. Ini tak berlaku pada Rasulullah SAW. Kerana para sahabat tak sanggup nak bogilkan Rasulullah SAW. Jadi diorang mandikan Nabi SAW di atas pada baju baginda yang baginda pakai. Yang ada pun manusia lain, kita akan tanggalkan baju mereka. Baju yang mereka mati padanya ditanggalkan. Bukan ada hukum hakam apa, tapi mudah nak mandikan. Okey. Wa yuwarihi anil uyuni fi hujratin aw nahwiha. Lalu dia lindung mayat tersebut daripada mata-mata, pandangan mata pada satu bilik atau sebagainya. Kalau tak ada, ambil kain tabir, buat langsir, tutup. Thumma yarfa'ul ghasilu ra'sal mayyiti ila qurbi julusihi. Kemudian akan mengangkat si pemandi kepala mayat, bahagian atas badan mayat ke hampir duduknya, hampir duduk, mana dibangkitkan separuh. Nanti kita tunjukkan. Okey. Thumma yumarriru yadahu ala batnihi wa ya'siruhu. Kemudian dia melalukan tangannya di atas perut mayat berkenaan dan juga dia menekannya sedikit untuk mengeluarkan. Kenapa? Supaya keluar najis tadilah. Sebab kalau dia kata kalau kita tak buat benda berkenaan, nanti bimbang ketika tengah angkat mayat terkeluar ataupun tengah-tengah solat jenazah terkeluar, benda tu akan menyebabkan masalah. Pasal benda ni semua asas macam kita sebutkan itu, punca untuk kita cara pemandian ni ada basah gaharu sebagainya, semua tu untuk menutup keaiban kalau dia kata ada pada mayat berkenaan. Tidak adalah siapa-siapa akan kata bukan-bukan. Orang ramai kan suka kata bukan-bukan. Nampak ni tu burung tu kat atas rumah dia. Kau cicak tu berapa ekor? 3 ekor. Tu tanda tu. Kan orang kan sentiasa ada tanda je kan. Tanda apa, silat langsir jumpa Rasulullah. Baik. Ngok-ngik tu kan. Nanti saya cakap kali. Ni orang gila, kita layan sangat, kita gila. Baik. Thumma yunazziful makhrajain. Kemudian dia akan membersihkan dua laluan. Mana kubul dan dubur. Depan dan belakang. Dan kebiasaannya dia akan, kain perca akan dibalut tangan. Kalau kita sekarang ada glove kan. Okay, pakai glove lah. Tangan kita berlapik, bukan kita sentuh kemaluan mayat berkenaan dengan tanpa lapik, tak boleh. Tak dibenarkan. So kita akan pakai biasa kain perca tu kita balut lah tangan kita. Macam tu. Kemudian kita start gosok kawasan yang mana tempat keluar najis. Lepas tekan-tekan, tengok ada najis ke tidak. Kalau tak ada najis keluar dan tak apalah, kita bersihkan saja. Ambil air dan start kita bersihkan. Boleh buang, boleh bersihkan. Yang penting kalau kain banyak, tak apa. Kalau kain tak banyak, maka bersihkan dan guna pula lagi. Okey. Wa yunajjil mayyita, dan dia akan sucikan, bersihkan, istinjakan mayat tersebut. Depan dan belakang dia. Bersihkan. Okey. Fayaksila ma'alal makhrajaini min najasatin. Lalu dia akan basuh apa yang pada dua laluan depan dan belakang tu, kubur dan dubur tu, daripada sebarang najis. Ini najis yang ada, basuh. Wadzalika bila fi khirqatin ala yadihi, itu ada dengan dia balutkan perca kain pada tangannya. Dia lembut-lembut kot, kalau pakai glove tu takut licin, getah, tak kesat untuk membersihkan kawasan. Jadi kain lah, biasa normally kain, perca kain, dan balut, dia balut tangan dia dan dia start. Okay? Dengan membalutkan perca kain pada tangannya. Sumayanwi al-ghasla. Kemudian dia niatkan untuk memandikan mayat tersebut. Wa yusami, dan baca bismillah. Dia tak ada niat nawaitu sama qadin, tak ada. Dia pasal sebenarnya tajuk ni macam ni. Tajuk berkenaan dengan masalah mandi jenazah ni, ada timbul tajuk. Kalau sekiranya dimandi kalau bukan Islam macam ni, sah ke tidak? Tajuk asal dia adalah bersihkan daripada sebarang kotoran pada badan tersebut. Itu ada perbincangan para ulama tentang perkara berkenaan.
Yang begitu yang kita aula yang letakkan supaya tak ada keluar daripada khilaf, Muslim dimandikan oleh Muslim lah. Muslim dimandikan oleh Muslim. Dan setiap tempat macam dekat hospital, diorang memang ada tukang mandi mayat yang dilantik. Kita boleh telefon diorang datang. Oh ni benda saya tak sebut dari tu. Bila berlaku kematian, ni kena ajar anak-anak kita lah. Anak yang dah besar sikit faham. Berlaku kematian, pertama benda yang patut dibuat oleh budak tersebut adalah konteks surau. Kalau di rumah lah, konteks surau, tempat mana Korea si mayat tadi tinggal lah. So normally setiap orang kita ni kalau kita masuk khairat kematian, pengurusan jenazah tadi dah mudah. Dia sebenarnya kalau siapa nak tahu takaful yang halal, khairat kematian tu takaful halal. Itulah takaful halal. Yang kita lambatkan duit kita macam tu, letak macam tu. Dan tak boleh niaga lah. Surau simpan. Cuma hari tu saya ingat waktu tu geng serambut ada tanya soalan. Dia kata kalau anda kata perbelanjaan orang tersebut lebih daripada yang ditetapkan. Contoh dia mati keluar kawasan. So kita bagi duit tu saja ke kita nak tanggung sampai semua sekali? Dia kata taklah, cukup dengan duit tersebut lah. Apa kita janjikan untuk gunakan untuk pengurusan dia. Daripada kenderaan, pemandian, pengembumian. Itu yang kita panggil akan ada kos yang akan berlaku. So jadi normally suruh telefon masjid. Kalau dia kata orang tu mati di rumah, dia juga perlu panggil pegawai perubatan untuk pengesahan. Okay, bila pegawai perubatan sahkan memang orang tu dah mati, maka surat yang pegawai perubatan tu bagi, bawa pergi balai polis. Nanti kat balai polis nanti boleh akan ambil report dan dia keluarkan 3 helai surat. Satu warna kuning, satu warna putih, satu warna biru. Kalau mati dekat hospital, dia lebih mudah. Hospital keluarkan surat mati siap-siap. So tak payah pergi balai polis. Tapi kalau surat mati tu, kalau kita mati di rumah, maka surat mati tu akan dikeluarkan oleh balai polis. Dia ada 3 keping, 3 color. Satu warna putih akan serah pada JPN berserta dengan kad kepengenalan. Warna kuning simpanan keluarga, warna biru serah kat kubur. Untuk permit gali kubur. Ni kena sebut juga kan. Kita bunyi macam tak sedap dengar kan. Kita macam mengajar mati ke. Bila kita kan macam baru nak pergi jalan-jalan ke Sandakan. Kena ambil tahu kan. Benda tu terutama keluarga yang tak pernah ada kematian, dia akan terkejut nak buat apa. Tapi pertama dua, kalau mati hospital, tak ada masalah. Surat mati hospital keluar. Cuma kita kena uruskan mandi jenazah dan van jenazah untuk bawa balik. Kemudian pengurusan dengan surau, masalah tanam di mana. Macam kalau Taman Tun Dr. Ismail tu kan, TTDI tu, atau Sungai Pecala, orang Taman Tun tanam dekat Bukit Kiara. Kan? Kalau orang Sungai Pecala tu, dia ada kubur khas. Tapi kubur khas tadi, untuk penduduk yang tinggal lebih 15 tahun. Kalau tak boleh. Kalau tak dia akan hantar kubur sama ada pergi jalan dekat duk yang kubur cantik tu. Raul Sakinah tu. Dia kubur tu ataupun kubur Kota Damansara. Ni tahu ni sebab tanya dia kita uruskan lah jenazah. So mana nak pergi kubur mana sebagainya. Okey. So jadi jadi yang kes surat tadi kalau kita kat hospital dia terus bagi siap 3 keping surat. Satu surat warna biru untuk permit kubur. Satu surat warna putih serah JPN dengan IC. Satu surat warna kuning kita pegang sebagai salinan keluarga. Untuk apa-apa kita nak uruskan, itu kita punya. Yang JPN, lepas daripada diserahkan, dia akan terus blok semua sekali. Bank dan sebagainya. Setengah orang sebelum serah tu pergi uruskan dulu. Bawa keluar duit dan sebagainya kalau kita tahu PIN. Sebab once diserahkan JPN, maka terus benda tu akan blok. Faham Okay. So lepas tu, bila kita kata pihak surau ni kalau kata macam saya sebut tadi, khairat kematian. Siapa-siapa yang ada peluang khairat kematian dibuka oleh surau masing-masing, bayarlah. Kurang mengurangkan kos untuk ketika kematian tu nanti nak uruskan macam mana. Sebab kalau mandi, contoh katakan mandi di hospital, anda kena sediakan sekurang-kurang 750 RM. 7,5. Yang COVID tu bohongnya. Yang tipu-tipu apa taimum tiba-tiba kena bayar tu bohong. Kena 4,5. Tapi normally dia akan letak antara itulah. Sedia duit lah. Bila ada kematian di hospital. Kecuali anda nak mandikan sendiri. Tempat mandi tu ada.
Tempat mandi tu, dekat hospital tu, memang ada semua pipe dan sebagainya. Kalau anda nak gunakan, boleh je. Tak siapa halang. Cuma yang petugas yang apa, orang yang macam kontrak, macam sub kot, diberikan oleh hospital, dia minum telefon. Bila kita ambil untuk uruskan surat tu, dia bagi ni surat. Kemudian dia bagi tahu ni van. Van kalau hospital, alhamdulillah lah, ada orang yang wakaf. So kita bayar minyak aje. Kalau van di hospital, bayar minyak aje. Dia memang kilometer berapa banyak mana sikit sangat. Tapi kalau anda kata tidak, dan van daripada ni perumahan tadilah, surau taman kita, masjid taman kita, itulah yang akan datang ambil kita. So urusan dia macam tu. Yang mana kita kata surat mati dia yang penting. Cuma kalau di rumah, kena ada perubatan datang cek. Dia bagi satu surat slip pengesahan mati. Surat ni bawa pergi jumpa dekat balai polis. Polis akan keluarkan 3 surat. Sama macam hospital tadi lah. Cuma hospital dia automatik. Tak payah dah pergi kepada polis dah. Siapa dah diketahui kematian kerana apa. Adapun di rumah, polis akan buat pengesahan sikit. Saya tengok kerana polis dia rasa macam tak puas hati datang rumah tengok. Dia akan check kat rumah, takut ada unsur jenayah sebagainya kan. Dia akan datang. Untuk ambil tengok umur lah. Tengok umur. Kalau umur orang tu macam dah tua kan, sakit tua, dia terima. Dia akan kata orang tu muda lagi mati, sakit tua tak ada. Dah muda sakit tua pasal lah kan. Okay, faham? Jadi lepas tu, jadi itu urusan pertama lah yang kita kena uruskan. Masalah duit tadi, kalau anda kata orang tak masuk harap kematian, untuk gali kubur 500. 500 siap. 3,5. Murah lah, banyak subsidi, alhamdulillah. Tak ada subsidi minyak, ada subsidi kubur. Kalau tak ada masalah 500. Tapi kalau kata kita dah bayar khairat kematian akan tanggung. Khairat kematian setiap surau dan masjid tu, duit tu kita longgokkan je. Tiap setahun sekali kita bayar. So diorang akan kumpul duit tu macam sabung tau. Kalau apa-apa jadi, dia akan beri. Tapi yang cerita dia boleh habis tak? Boleh habis lah kalau dia kata diorang pergi rombongan Cik Kiah ke Cik Tipah pergi nilai ke, satu bas aksiden mati. Jenuh lah. Jenuh lah habis duit weh. Cerita dia. Tak ada geng serambut tanya saya jawab lah. Itu saya kata boleh habis lah. Kalau sekian semua pergi, satu taman pergi. Zaman di mana kenderaan kereta ni tak semua orang ada, biasa buat macam tu. Saya ingat waktu kecil tu, kami taman perumahan kat Taman Mengeraya Setapak tu, memang keluar. Satu taman tu, kita naik bas pergi PD. Saya sesat, tak jumpa bas. Tu dianggap hilang. Tu bapak saya jumpa, dia pukul saya tu. Dia hilang, tak ikut cakap orang kan. Unsur dia dengar-dengar, mengerayau. So ala kuliah kita keluar satu taman. Bayangkan satu taman tu kan, tu kalau accident kan, banyak habis duit. Per person kan, kalau setiap seorang 1,000, duit dalam khairat kematian tu kumpul berapa banyak, mana sangat. Tapi by years, tahun demi tahun banyak lah. Saya kadang-kadang ada je geng-geng takaful ni cuba untuk jadikan bisnes. Dia masuk tengah-tengah. Dia kata apa, kita bayar RM10 dan kita akan uruskan. Dia nak nyagakan duit tu. Dalam khairat kematian dia tak nyagakan. Duit tu simpan kat masjid je. Itu asas Jadi kalau siapa-siapa yang tak ada masuklah. Sekurang-kurangnya meringankan beban anak-anak awak yang tak tahu nak buat apa. Kelang kabut tau. Pada hari kematian tu kelang kabut, banyak orang tak sedar nak buat apa. Kadang ada ingat satu family tu sekali tu, dia Pak Imam uruskan jenazah orang sebagainya. Sekali bila hari dia meninggal, tak tahulah, mungkin ada AJK masjid tu menyampah kat dia ke. AJK masjid kata si mati ni tak ada bayar khairat kematian. Padahal dia yang uruskan banyak orang lain. Jadi dia kena bayar lah benda sekian. Yang menantu-menantu keluar duit bagi kat situ juga. Nak dia minta kan bagi. Saya cakap banyak. Ini kadang-kadang benda ni berlaku lah. Dan taman-taman perumahan ni kan, ada perubatan kuasa lah, apa benda sebagainya, menyampah kat orang, jadi masalah. Ala kulihal, dia kena jaga sikit. So basic dia macam saya kata tadi, khairat kematian ni bagus masuk. So, dia lebih kepada sudut masalah yang telah kos untuk kain kafan dan sebagainya. Kalau tuan-tuan beli kit tu, 100 kot, 100 lebih kan? 150? 100 lebih? 200? Mahal juga lah. Kalau anak kaya tak apa lah. Gitu-gitu keluar duit. Kalau anak awak tak ada duit, jenuh sikit lah. Kalau adik-beradik awak dah rajin, daripada awak juga pemurah, tak apalah kalau tak ada. Faham tak? Fikirkan benda tu. Pada hari kematian tak nak orang kabut.
Tapi kita boleh je masuk campur. Kadang dia kata macam pengurusan tadi kan, kita nak lebih-lebih sangat ke, sibuk potong apa, daun pandan ke untuk bantal. Tak payah, tak apa, benda tak perlu. Yang pentingnya kain kapan tu datang, lepas tu kayu cendana, kemudian apa gaharu sebagainya tu, yang untuk ditaburkan dekat atas tu, tu ada cukup dah. Itu dah cukup. Kapas-kapas sebagainya. Kadang ada orang tu dia punya apa, kait kematian tu punya kos bagus kan. Kapas tu punya banyak, sampaikan bila di kafankan mayat tu, jadi macam teddy bear. Rasa macam peluk pun sedap kata. Itu masalah jugalah kan. Nak cakap macam mana kan. Tapi ni realiti dalam masyarakat kita. Kau pasal hidung kau? Okay. Aku terkejut kan. Aku pahal. Okay. Orang cerita buat mati kau masuk hidung kau benda. Okay. Baik. Okay. So faham kan. Jadi sudut asal dia tu. Yang mana kita panggil apa? Pasal dia ada peringkat kan. Mana mandi, kafan, solat, tanam. Daripada 4 perkara tersebut, yang ada costing tu masalah tanam, masalah kafan. Mandi kita buat sendiri pun sebenarnya. Tapi pasal kes kita tak biasa, mandi dan kafan tu jadi satu package. Saya cakap pasal 7.5 tu pasal saya tengok dekat Sungai Buloh punya hospital. 2 kali ada kematian berlaku. Saya pergi kat situ. Memang dua-dua tadi dengan kos tadi. Kos dia 3 kematian berlaku kat situ. Kos dia ambil dengan harga 7.5. Orang tu ambil. Solat cah apa? Solat gila ada kos benda. Solat kan doa kan untuk orang mati. Yang pasal nak kena kos. Cuma Melayu tu kita sukalah bawa masuk duit dalam poket dan doa. Wallahu alam. Baik. Okey, sambung. Okey. Wa yusammi. Okey, dan dia kata dia bersebut bismillah lah. Wa yuwaddi'uhu ka wudu'is solah, dan dia wudukkan solat majlis dia seperti wuduk solat. Cuma ini daripada hadis Nabi SAW yang ketika mandi anak dia Zainab, Nabi kata ibda'na dia kata bi mawadi'il wuduk, dengan anggota badan wuduk. Maksud dia tempat paling mulia pada badan mayat tadi adalah anggota wuduk. So dibasuh kawasan itu dahulu. Muka, tangan, kepala kan. Jadi kadang-kadang ada yang menyangka diwudukkan mayat berkenaan. Ada yang faham maksud Nabi kata basuh anggota wuduk dahulu sebab itu kawasan paling mulia pada badan. Bukan maksud dia mewudukkan mayat. Sekarang kita wudukkan mayat kan ada timbul masalah soalan boleh batal tak? Kan? Boleh batal tak soalan? Kalau kata boleh batal macam mana pula? Masa kes dia kita bukan mewudukkan mayat, kita basuh anggota wuduk dia. Okay. Kemudian dia kata illa ka wuduk solat seperti wuduk solat. Illa fil madati wal istinsyaq, kecuali pada kumur-kumur dan juga pemasukan air dalam hidung. Istinsyaq. Fayakfi al-mashu 'ala al-fami wal anfi. Maka cukup dengan menyapu air pada mulut dan pada hidung. Cukup menyapu air saja, tak perlu kita turangkan sumbat dia tu tengok keluar tak air kan. Itu bukan cara dia. Okey, summa yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'in wa sidrin. Kemudian dia basuh kepala mayat berkenaan dan janggut dia, kalau dia ada janggut lah, dengan air sidir, air bidara. Awis sabun ataupun sabun. Zaman dahulu pakai bidara untuk pembersihan rambut dan sebagainya, basuh dengan ni. Orang Melayu kita pakai akar sintuk, akar pokok kan. Dan yang ini pakai sabun pun tak apa. Sekarang dah moden kan. Even actually kapur barus pun telah dijadikan sabun kapur barus. Wa ghairu zalika. Dan selain itulah summa yaghsila mayamina summa mayasira. Kemudian dia basuh kawasan kanan badan. Ketika tu mayat tu akan saya tunjukkanlah, dia akan ditegakkan dan dibasuh kawasan kanan dia. Kemudian ni kan kawasan kiri dia pula. Okey. Summa yukammilu ghusla baqil jism. Kemudian disempurnakan pembasuhan baki badan mayat tersebut. Wa yustahabu an yaluffa ala yadihi khirqatan halat taghsil, dan digalakkan untuk si pemandi tadi membalutkan pada tangan dia seperca kain ketika dia membasuh. Wal wajibu, dan wajibnya adalah ghuslatan wahidatun, hanya mandian sekali. Kalau boleh basuh sekali. Kalau kita lihat orang-orang Arab punya mandi jenazah, air sebaldi dah cukup. Orang kita selagi banyak air banyak boleh, paip besar buka paip besar. Dia pasal ni masalah kaedah lah, macam kita kata wuduk air satu cawan lah. Kita tak biasa.
kita pandang-pandang cukup ke ni kan? Tapi sebenarnya betul cukup. Bagaimana Nabi pula mandi wajib dengan 4 mud. 1 sok. Dah cukup. Macam kalau air 1 liter tu cukup mandi wajib dah sebenarnya. Salah seorang sahabat tu kan, dia ajar pada anak saudara dia tentang mandi Nabi SAW. Lepas tu anak saudara dia kata, rambut aku banyak. Kan? Jadi tak cukup air tu. Maka dikatakan kepada dia, oleh sahabat Nabi tu, dia kata, Nabi dahulu, dahulu air ni cukup untuk orang yang lebih banyak rambut, lebih mulia rambut banding kau. Dan Nabi SAW punya rambut lagi lebat. Tapi cukup. Asal kau tak cukup pula? Itu sudut asal kena faham lah. Ini kaedah masalah mandi. Macam juga masalah mandi jenazah. Kalau ikut kepada cara sunnah, sebenarnya 1 baldi air cukup dah. Sebaldi air dah cukup. Tapi kalau ikut cara Melayu, ambil salah. Banyak air. Dia tajuk je Malaysia banyak air. Allahu'alam. Okay. Pasal kita kata sebenarnya, alasan banyak air ni tak timbul. Sebab Nabi pernah tegur. Sa'ad bin Waqqas, dia berwuduk. Kemudian Nabi kata, ya Sa'ad ma hadas saraf. Wahai Sa'ad, apa membazir ni? Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, afi wuduk israf. Adakah pada wuduk ni ada membazir? Nabi kata, na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Sekalipun kau berada di sebelah sungai yang mengalir, kau wuduk macam ni tetap dikira sebagai pembaziran. Nabi kata, kalau sebelah kau ni sungai mengalir, kau ambil macam ni pun masih lagi dikira membazir. So that is not really about masalah air banyak ke sedikit. Bukan alasan sebenarnya. Ni yang kena jaga-jaga sikit. Pasal banyak orang dia kata alasan dia, tapi zaman Nabi air sikit, payah, padang pasir. Memanglah. Kita air banyak. Ayat dia. Tahu kenapa cakap macam tu. Dia kata, okay, dia kata yang wajibnya adalah mandian sekali. Kalau boleh bersih dengan sekali, settle. Idza hasala bihal inqa, bila terhasil dengannya pembersihan. Nak kena hantar air lagi aku. Terkejut aku. Udah tu, 2 cukup lah. Okay. Tengok dia tunduk buat air tu kan. Kita macam, ya benar kan. Okay. Wal mustahabu salatu ghasalatin. Dan yang digalakkan 3. Okay. Wa in hasala inqa, sekalipun kalau terhasil dah penyucian 3 kali tu bagus. Okay. Wa yustahabu an yaj'ala fil ghaslatil akhirati kafura. Dan digalakkan juga untuk dijadikan pada basuhan yang terakhir. Lepas dia dibersihkan badan tu, air terakhir tu air kapur barus tu sebenarnya kapur barus dia bukan kapur-kapur tau. Actually kampur. Dia bunga pokok. Pokok kampur. Barus tu nama satu apa panggil apa? Bukan ni. Lama saya tak pakai bahasa Melayu. Okay. Pelabuhan dekat Indonesia. So kapur barus tu sebenarnya bersempena nama tempat dekat Indonesia. Dia actually kampur. Dia bunga putih. Pokok dia besar. Bunga tu dia ambil. Hatta bukan kita je. Hatta orang Buddha, orang sekian ambil benda yang sama. Pasal dia kata bahan tersebut, bila dia extract daripada bunga berkenaan, bahan tu boleh menyebabkan mayat tu tadi tak bau busuk dengan cepat. Dia macam pengawet. So sebab tu lepas dah kita bersihkan tadi, air terakhir kapur barus tadi kita siram. Kadang-kadang ada orang Melayu kita letak kain tak nak bagi kapur tu berserabur dekat mayat tu. So dia letak kain atas, disiram dari atas je. Untuk bagi air itu turun kepada mayat. Itu air kapur barus kapur barus. Tahu? Biasa bau kan? Nanti Abu Talha lain kali pasang apa ni? Pewangi kapur barus. Tujuan dia untuk tadilah untuk pengawetan mayat tadi supaya tak menjadi busuk yang cepat. Dia kata thumma yunshifal mayyita, kemudian dia mengeringkan mayat tersebut. Nasyafa maksudnya kita ambil kain, kita dab. Yang gunyoh sebab kadang-kadang kita kata mayat tadi lepas daripada dia mengalami masa untuk mula bereput, kulit dia sangat sensitif. Kalau tarik ni koyak mungkin. Jadi dia akan ambil kain, kita gunakan tuala, kita bagi dia kering dengan cara tersebut je. Ni masih kawasan antara pusat ke lutut, jangan buka. Jangan dedahkan. Okey. Kemudian wa yazila anhu ma yushra'a izalatuhu min al-azafir wasyu'ur. Dan dihilangkan daripada mayat berkenaan apa yang disyariatkan penghilangannya, pembuangannya seperti kuku dan juga rambut-rambut tertentu. Tapi ini bukan mesti. Ini sebab pendapat sebagian para ulama. Kalau kecuali ialah pasal kebiasaan kerana takut rupa dia tadi nampak hodoh dan sebagainya, maka dihilangkan. Kalau tak ada gangguan apa-apa, tak payah sibuk. Misai ke janggut ke sebagainya, hanya kacau.
Sepatutnya lah. Tapi macam kes ini ada orang, ada para ulama melihat mencantikkan mayat tadi, elokkan rupa dia adalah bagus. Supaya bila orang nampak pun tak ada siapa-siapa datangkan fitnah bukan-bukan. Dia kata wa yudaffaru sya'rul mar'ati, dan akan dipintalkan, ditocangkan rambut yang wanita. Kemudian wa yasdulu min wara'iha, dan akan diletakkan letakkan macam tu daripada belakang dia, belakang badan dia, letak ke depan. Munjurkan, dilabuhkan daripada arah belakang ke depan. Wa idza ta'adzara, dan apabila kita tak boleh ghusl mayiti, memandi mayat, li ari mujudil mak, kerana tak ada air. Au kana munqati'al jismi bi harkin wa nahwihi, atau dia terputus bahagian badan dia kena kebakaran atau sebagainya, fa innahu yumammamu bit turab, maka dia akan tayamumkan dengan tanah. Macam yang dibuat pada zaman Covid tadi itulah, cuma Covid tadi atas kertas atau plastik terus. Wa istahabu liman ghasala mayitan ayaqtasila ba'da taghsilihi, dan digalakkan untuk orang yang mandikan mayat agar dia mandi sesudah memandikan mayat. Okey, baik. Siapa seorang ni mayat? Sama. Cuma hari tu kan macam kes Covid kan masalah sikit. Kurus ke? Tunjuk sikit je. Tunggu. Hello. Dia semua tak mau. Ni angkat. Buas. Yang belum takut dia mayat apa? Dia panjang ni. Merah dulu lah. Kamu takut mati kan? Baris. Mana mic satu dia? Udah. Baris. Mati dah bud. Kena dua orang seorang lagi kan kode. Tunggu ni. Boleh lah. Hello. Asal kuat sangat. Okey. So tadi kita sebut kan, mana mayat ni bila kita mula-mula sekali nak uruskan dia, kan dia macam ni kan, start lah kita apa ni, belum lagi apa-apa nak buat, cuma start daripada permulaan. Kita akan ambil mayat ni, bawa pergi tempat mandian, kemudian kawasan ni kita tutup. Ada kain batik, kain pelikat dia, jadah ke tak apa. Okay. Ambil jadah tu ni, tutup kawasan ni je, tak bogilkan pun, insyaAllah. Okey. Dia tutup kawasan ni je. Kawasan ni. Di kawasan ni yang tak boleh buka. Sentiasa kita tutup kawasan ni. Dan mayat ni bila kita dah nak mula mandikan, kita tanggal semua baju dia. Baju ni kita tanggal, kain seluar kita tanggal, tapi kita tutup sini. Lagi perempuan. Perempuan pun dia punya dada bagi dia orang yang memandikan tak ada masalah. Kau tak boleh lah. Kan? Untuk lelaki. Jadi kalau ikutkan kepada sudut dia, ini kawasan kita tutup. Okay? So bila kita mula nak mandi kan, dah tanggal baju semua kan, kita angkat dia separuh. Jangan sibuk. Okay. So kita tahan dia punya belakang badan ni. Lepas badan. Lepas. Jangan ni. Okay. Lepas tu takut berjatuh. So kita start pegang perut dia ni. Tangan kita dah dengan kain perca. Okay, so kita tekan. Dia separuh duduk lah. So kita tekan. Dia kata lawan nak rajam. So dia perut kita dia pusing-pusing belakang sini. So kita tekan. Lepas tu check bawah ni. Kalau dia keluar, kita start basuh lah. Basuh sampai bersih. Okay, katakan dah settle sampai tak ada dah kesan, atau dah tekan tak ada kesan. Teruslah tekan sampai keluar. Habis. Tak ada ni. Pijak. Jenuh juga lah kan. Okay. So settle ni. So kita pun turunkan dia balik. Okay. So sekarang ni kita start basuh macam yang kita sebut tadi. Kawasan anggota wudu. Nak air tu kita ambil kan. Kita mulakan dengan muka dulu. Mana tadi? Macam mana? Kau tak nanti kan macam mana kita nak bersihkan
Apa pasal? Oh, tu. Tak habis Okay. Kau kacau dia buat apa? Kau dah semua cucuk orang tu. Ambil. Semua. Sekarang ni semua kita marah dia. Tadi waktu kita tekan tu, memang kita check time by time, seorang tu kena siram air. Siram air, tengok bersih tidak. Sampai bersih lah. Air tu bersih. Sampai kita bersihkan kawasan ni. Terus kawasan 4, kita bersihkan luar depan belakang ni. Dan lepas tu kita start dengan anggota wuduk. Mana kawasan wuduk pada badan ni, muka dia, kita start basuh. Dan tangan dia, kita ambil, kita basuh. Boleh tak apa. Boleh masuk. Sekarang pun basuh. Kan? Jalan boleh kalau ramai orang. Okey, tak ada masalah. Sebab dia bukan dia nak solat dah. Okey. Lepas tu kepala dia kan kita basuh. Telinga dia kita bersihkan. Okey. Lepas tu bila dia dah settle kawasan-kawasan anggota wuduk, dah settle dah bersih kawasan tu, dia baru kita start basuh kanan badan dia. Basuh kanan dia dengan cara kita basuh ini. So kita macam ni, kau tahanlah belakang. Tahan. Okay. Tahan. So start lah kita basuh. Daripada atas sampai bawah. Angkat tangan dia, basuh sini sampai bawah. Kita ini. Ini pasal muka dah basuh dah. Kepala dah basuh dah. Kita basuh sini. Kita sampai bawah. Kemudian lepas. Kemudian kita basuh sebelah kiri pula. Macam tu. Tahan badan dia. Start basuh. Angkat sini sampai sini kan. Belakang badan dia sampai bawah. Banyak yang gelak dia tu. Okey. Lepas settle ni, lepas kan? Okey. Dah selesai kan? Okey. Kat sini yang last kali air ni. Air yang pakai air berdarah. Air berdarah tadi kepala dia kan. Air kapur barus. Ini kita ramas-ramas pada air tu. Zaman sekarang dibajikan sabun dan sebagainya. So start. Kita ni. Cuma kadang-kadang ada separuh orang tu dia berhalus tak nak bagi jatuh kristal kapur barus tadi. Cuma dia letak kain kat atas, disiram ni. Macam tu. Supaya datang air saja ke atas mayat tadi. Dan lepas tu kita pun ambil kain. Kita kering-keringkan, angkat. Ni jangan buka. Sampailah ke sana pun masih yang buka gini. Jangan buka kawasan ni. Dah. Kita lah. Mudah je sebenarnya mandi mayat ni. Orang kita ada step inilah, pegang sini, baca ayat ni, pegang sekian, nanti jadi rosak susah tu. Tak payah dah. Jangan cek dah. Dah. Lepas tadi pada time kita buat tadi tu, dah settle lah sebenarnya. Masa dah itu kita bersihkan. First tadi. Kita bersihkan siap-siap. Dan normally kadang-kadang macam kesan-kesan darah, kadang operation sebagainya, kadang ada lagi. Betul turun mayat tu masih ada lagi. Yang tak bersihkan pun. So ingat macam dikatakan mula anggota wuduk muka. Kemudian air tadi kalau kita basuh tadi, kalau sekali siram dah settle. Gosok je lah. Tak perlu ni kan. Tak perlu macam nak pakai apa tak? Pakai kain yang kecil tadi tu gosok saja. Tak perlu pada yang lain. So yang penting kawasan ni sentiasa bila kita nak masuk tangan ke apa, mesti berlapik. Ada kawasan untuk bersihkan dia punya kawasan antara pusat ke lutut ni, kawasan kemaluan dia. Okey, settle. Tadi kita buat tadi pun sama juga. Pasal elok bikin kain pasal dia kesat. Untuk hilangkan kesan-kesan yang tak elok. Kotoran ke sebagainya, kain tu lebih baik daripada tangan kita. Dia benda tersebut diorang katakan yang terbaru dengan cerita artis berkata dia punya terus air. Kalau dia pakai jenis terus air tak kisahlah. Pasal memang ada kuitik atau nama-nama dia ada yang tembus air. Ada yang macam inai kan. Inai memang tak ada, so dia tembus air. Tapi kau nampak memang jenis artis macam mengarut ni kan. Ambil lah pelarut. Bersihkan lah pelarut. Pelarut dia tina. Bersihkan lah. Yang lain tak payahlah buka mulut, cabut gigi, tak payah. Tak perlu.
Ada orang kata tengok gigi emas kena cabut, tak payah. Benda tak perlu. Aku sambung cabut. Benda macam tu cabut. Cabut. Sambung tu bukan ni pun. Bukannya lekat dengan gam je. Karut tak kerja lain. Tahu benda tak ada lah sesat. Cabut. Cabut. Benda-benda yang aksesoris badan cabut. Yang macam tu lah. Kalau tattoo tak payahlah kikis lah. Ada tattoo ni. Kikis kan. Lapah. Atau tak ada. Lapah. Beli pisau mahal lapah. Tapi itu je yang dituntut daripada masalah mandi jenazah. Tanggal pakaian dia, tutup kawasan ni, tanggalkan, bugilkan. Kemudian start kita tegakkan dia, tekan perut. Seorang tahan, tekan perut. Lepas tu sambil tu seorang siram. Kalau ada pipe, siram, tembak je. Supaya terus, kalau ada kata najis keluar. Lepas tu check, kalau tak ada, dan kita start terus. Pada masalah basuh anggota wuduk dia. Tak payah. Bukan siapa nak cium ni pun. Udah tu. Sekian dulu ketiak. Ada apa kawan? Okay, baik. Khair. Okay, lari balik. Tak ada. Itu tadi kita kata basuh anggota wuduk. Basuh anggota wuduk. Dia bukan wuduk. Tapi basuh anggota wuduk. Okay. Otai-otai ni kadang mandai. Time hari tu dia ingat macam style apa? Saya tengok geng dia clarify otai ni kan. Dia time hari apa tau? Hari korban dia keluar. Hari mandi jenazah dia keluar. Nak tengok orang ni. Jadi kono orang otai lama Saya buka, biarkan. Saya buka. Pasal tocang tak ada masalah. Tak penting pun. Benda tak penting. Masalah takkan nak kena basuh rambut dia, hantar panggil apa hair specialist datang bleach dulu, tak ada. Apa yang boleh je. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Ni dia kan solat pun. Mai tu dah solat. Tak kan? Ni udahlah. Takkan nak kena cukur kepala dia pun tak boleh juga. Orang hidup kena uruskan. Pasal dia nak kena uruskan diri dia. Kawasan tak sampai air, betul. Yang ini mayat ni untuk kita basuh je. Ya, saya. Kalau tidak nak kena panggil hand specialist datang. Kocok. Datang. Dia pun tak nak buat kerja kat atas mayat. Okey. Dia kata, okey, al-mas'alatu tsaniyah tu persoalan kedua. May yatawallal al-ghuslu. May yatawallal al-ghusla. Siapakah yang menguruskan akan pemandian? Kita sebut dah tu secara ringkas. Kat sini disebut. Al-afdalu, yang afdalnya adalah ayyatawalla ghuslal mayyiti, menguruskan pemandian mayat, man wa a'rafu bi sunnatil ghusli, orang yang lebih tahu tentang sunnah pemandian jenazah. Min as-siqat, dengan orang dipercayai, al-umana, yang amanah, al-udul, yang tidak buat dosa besar, tak berterusan dengan dosa kecil, tak buat perkara merosakkan maruah. Jadi kata lain geng-geng perokok tak usah masuk. Geng-geng yang apa, suka tengok wrestling tengah malam, jangan masuk. Pergi kat kedai kan tengok wrestling, tak payah, jangan masuk. Geng-geng melepak-lepak jangan masuk. Tak boleh. Ni tak layak untuk menguruskan jenazah tadi. Kata nanti keluar cerita balik. Dia tak amanah, dan tak dipercayai. Wala siyama, terutamanya orang yang mandi ni adalah, terutamanya idza kana min ahlihi wa aqaribihi, sekiranya ia orang sebut daripada kaum keluarga si mayat tu, dan juga kaum kerabat dia. Keluarga dan kaum kerabat dia. Keluarga dia ni kan adik-adik dia, anak dia kan. Kaum kerabat dia, pak sepupu dia, pak cik dia kan. Anak pak saudara dia. Tu yang kaum kerabat. Li'anna allazi tawalla ghuslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahlihi ka Ali radhiyallahu anhu wa ghairuhu. Kerana dahulu yang menguruskan pemandian baginda sallallahu alaihi wasallam dahulunya di kalangan ahli keluarga baginda sendiri, seperti Ali radhiyallahu anhu dan selain beliau. Okay. Wa aulan nasi bi ghuslihi, dan manusia paling utama untuk memandikan jenazah adalah wasiyuhu alladhi awsa an yaghsilahu, orang yang diwasiatkan oleh dia untuk memandikannya.
Licik tak? Okay, sambung. Okey, orang yang dipesan oleh dia untuk memandikannya. Summa abuhu, kemudian kalau tak ada orang pesanan, maka bapak dia. Summa jaduhu, kemudian bapak datuk dia. Summa al-aqrabu fal aqrab min asabatihi, kemudian orang yang paling dekat dan paling dekat di kalangan asabah dia. Mana pewaris lelaki dia. Gol-gol dia lelaki, anak dia, cucu dia, sepupu dia dan sebagainya. Itulah orang yang paling dipanggil asabah. Summa dzawul arhamihi, kemudian orang yang hubungan rahim dengan dia. Contoh macam belah mak dia punya adik-beradik ke dan sebagainya. Itu yang dzawul arham. Orang yang bukan asabah tapi ada hubungan rahim. Mana kita dengan dia ada hubungan rahim. Macam adik-beradik mak kita, anak saudara daripada anak-anak pak saudara kita belah mak. Sedorang pula lepas tu masuk. Okey. Wa yajibu an yatawalla ghusl adh-dhakari rijalu. Dan wajib untuk menguruskan pemandian seorang lelaki, golongan lelaki. Wal unsan nisa'u, dan golongan wanita, seorang wanita, golongan wanita. Wa istasna min zalika az-zawjan. Dan dikecualikan daripada itu dua suami isteri. Ini saya ulang balik, ini pada sebahagian mazhab ulama mazhab Syafi'i. Tak pakai ini pasal bagi mereka kan yang kita mesti dengar lah. Sebahagian mereka ni kata lepas mati je maka putuslah hubungan, tidak lagi suami isteri. Dan cium pun kena wuduk balik. Jangan cium. Jangan sekian. Okay. Jadi, itu otai-otai tu. Nak tengok otai tu, time tu lah keluar. Macam-macam dia punya fatwa. Fatwa bukan-bukan. Tahu benda, entah cari gelas lah, entah inilah. Tengok macam hero je. Itu kena halau tu. Jadi dikecualikan dua pasangan suami isteri. Dia kata fa'inna likulli wahidin minhuma ghuslal akhari. Dia kata kerana boleh untuk setiap seorang di antara mereka berdua suami atau isteri membasuh yang seorang lagi, memandikan yang seorang lagi. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghaslan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghairu nisaihi. Dia kata kalau aku boleh patah balik pada apa yang aku telah terlepas, dia tak dapat bersuara ketika itu. Dia kata kalau boleh patah balik benda aku terlepas, tidak akan mandikan Nabi SAW kecuali isteri-isterinya. Pasal Nabi SAW in the end akhirnya dimandikan dengan baju-baju tu. Tu kafan lah, bak kafan. Dan kafan tu Nabi SAW dibalut dengan 3 helai kain. Tapi bersama Nabi ketika tu ada baju baginda sendiri. Lepas tu kadang ada orang sebut 5 helai kain, 7 helai kain dan sebagainya. Kemudian perempuan dia bagi tudung dah, apa benda lah. Buat yang lelaki ada serban lah. Sebab nak cukupkan jumlah kain tersebut. Mereka tak ada benda pun, tak ada kaitan. Tak ada benda ambil kain langsir tu pun boleh. Tak ada kenapa ambil kain ni. Okey je, tak ada masalah. Apa benda pula? Siapa nak kira? Malaikat tak ada tanya kena jahit ke tidak. Kain ihram iyalah. Kain ni baru kaitan dia. Cuma masalah biasa, kain bila kita uruskan kafan ni, dia bagi sekeping kain besar. So kita kat situ akan ukur mayat tadi, dia panjang dia dengan dia punya lebar badan dia, untuk kita ambil macam daripada atas kepala dia sekaki. Dengan bawah kaki dia sekaki. Kemudian lebar badan dia macam tu juga. Kita ambil lebih-lebih sikit untuk supaya kita letak. Dan kain tu nanti bila kita koyak-koyak macam tu je. Sebenarnya ada orang pakai gunting, ada orang koyak macam tu je. Yang geng-geng otai, dia ada formula. Mana nak koyak, kat mana nak koyak sebagainya, dia ada formula. Kita yang cowboy ni koyak aje. Janji dapat 3 keping, sudah. Dari keping cukup masalah. Tak ada timbul tajuk. Okey? Ala kulli hal. Okey. Dia kata waqala Nabi SAW li Aisyah, ni hadis yang kita sebut dari tu. Sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata lau miti qabli la ghassaltuki wa kafantuki. La ghassaltuki wa kafantuki. Kalau kau mati sebelum aku mandikan kau, aku kafankan kau. Dia kata, ini sebab kisah dia, dan kisah tersebut sebab kan Nabi cerita Nabi masuk rumah dalam keadaan sakit kepala. Lepas uruskan jenazah salah seorang sahabat. Aisyah kata, aku sakit kepala. Kemudian Nabi kata, bahkan aku sakit kepala.
Dia kata wa ra'sah, wa ra'sah. Nabi kata bal ana wa ra'sah. Betul yang Nabi duduk dekat Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi sebut kata-kata ni. Apa masalah kau? Kalau kau mati sebelum aku mandikan kau, aku kafankan kau, aku tanam kau. Kan kalau kau mati sebelum aku, kalau aku mati sebelum kau mandikan aku, kafan. Dia disebut benda yang sama. Sebab kata-kata Nabi ni lah kenapa para ulama kata memang isteri boleh mandikan suami, suami dengan isteri. Dan wa ghasalat Asma binti Umais zaujuha Abu Bakar Siddiq, dan telah memandikan Asma binti Umais, suaminya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Memang Abu Bakar mati, isteri dia mandikan. Dan Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdin min ba'di addu 'alaiha bil nawajis. Sini antara perkara yang jelas lah. Memang dalil menunjukkan memang benda itu dibenarkan. Cuma dalam masyarakat Melayu kita, bab ni sensitif. Daripada mati ni kau bukan dah isteri dia, kau bukan sekian. Padahal ada lagi tempoh iddah. Belum lagi habis. Anak kuliah itu kena faham. Okey. Okey, wala yaghsilu syahid al-ma'rakati. Dan dia janganlah orang mandikan jenazah ni, jangan mandikan orang mati syahid dalam peperangan. Mati syahid dalam peperangan. Dan peperangan ini peperangan mati fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Jihad atau perang fitnah tak kena buat uruskan macam biasa. Perang fi sabilillah saja dengan orang kafir baru jadi. Kena mandi kafan, dia tak boleh mandikan. Mayat tadi tak boleh mandikan. Okey. Sebab apa? Li'anna Nabi SAW, Nabi SAW amara biqatla Uhudin. Nabi perintahkan untuk orang-orang mati dalam perang Uhud. An yudfana fi thiyabihim. Dan bahawa mereka ini ditanam dengan dalam pakaian mereka yang berdarah tu. Walam yughsalu walam yusalla alaihim. Dan mereka tidak dimandikan dan tidak solat ke atas mereka, tanam terus. Tak solat pun. Okey. Wa kadzalika la yukfanu. Bahkan demikian juga mereka tak dikafankan. Wala yusalla alaihi bal yudfanu bi thiyabihi kama fil hadits sabiqi, macam dalam hadis yang telah lalu, ditanam dengan pakaiannya. Okey. Wasiqtu, bayi yang keguguran. Wa huwal waladu yasqutu min batni ummihi. Itu adalah anak janin yang gugur daripada perut ibunya. Qabla tamamihi, sebelum sempurnanya. Dzakaran kana unsa, lelaki atau wanita. Idza balagha arba'ata ashhurin ghusila wa kufina wa sulliya alaihi wa dufina. Kalau dia lepas 4 bulan, maka dia dimandikan, dikafankan, disolatkan padanya dan ditanam. Tapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i dia lebih tepat ikut hadis. Pasal dia kalau istahalla, kalau dia keluar dalam keadaan hidup. Tapi jumhur para ulama dia gunakan dalil 4 bulan. Hadis tiup roh. So dianggap lepas 4 bulan dah tiup roh, maka kena uruskan macam manusia dewasa. Tapi sebenarnya kalau ikut kepada asas yang Nabi kata dikafankan, ditanam dan sebagainya, disolatkan, kalau dia keluar dalam keadaan menangis, mati. Dia kena keluar hidup. Bersin, mati-mati. Dia keluar hidup, maka ya, diuruskan macam orang dewasa. Kalau dia keluar dalam keadaan tidak hidup, sebenarnya dia tidak ada, walaupun rupa dia rupa manusia. So ikut hadis Nabi macam tu. Tapi jumhur para ulama pasal diorang bandingkan dengan hadis yang 4 bulan alaqah, 4 bulan mudghah, 4 bulan nutfah, alaqah, mudghah tu, diorang anggap 4 bulan dah ada nyawa, malaikat dah tiup roh, maka siapa-siapa lepas 4 bulan maka dia kena diuruskan walaupun tak ada rupa ke atau macam-macam mana pun. Kalau ikut hadis Nabi SAW, sebenarnya dia sebut berkenaan dengan masalah idza stahalla sarihan. Kalau dia keluar dengan itu, maka dimandikan, dikafankan, kena solat dan sebagainya. Tapi kalau dia kata mati dalam perut, sebenarnya dia tak dikira. Mati dalam perut. Asal mati dalam perut. Tajuk dia masih lahir hidup. Basically macam ni. Sebenarnya kata kalau kita bincang berkenaan masalah pewarisan harta pun, katakan anak saya lelaki. Kalau dia tak ada, adik-beradik saya masuk. Warisi harta saya. Kalau saya mati, anak lelaki saya dan perut isteri saya. Kalau budak ni tak lahir, saya mati budak ni tak lahir, tak ada, maka adik-beradik saya ambil harta saya. Tapi kalau budak ni lahir hidup, walau sesaat, kemudian dia mati, adik-beradik saya semua orang tak dapat harta saya. Faham tak? Dia sekat, dia blok adik-beradik saya daripada masuk dalam warisi harta saya. Kalau dia mati dalam perut, adik-beradik saya warisi harta saya, walaupun memang isteri saya mengandung dia.
Tajuk dia kerana dia lahir hidup. Lahir tak hidup, tajuk lain. Lahir hidup, tajuk lain. Dia kena lahir dan keadaan hidup. Tapi macam disebut kat sini, dia punya keadaan dia macam tu. Okay, baik. Wallahu a'lam. Hukum mengkafankan dan cara mengkafankan. Nanti kita bincang kat situ insyaAllah. Ada soalan? Macam dah? Kalau perempuan tu kuat macam mana? Dia tanya, macam nak uruskan mayat tadi kan? Kalau perempuan tu kuat, kadang kedua macam suami tu kurus kering, isi tu besar, boleh tak? Tak kemampuan lah, tak ada. Kalau dia kata kalau tidak, perempuan tu baik serahkan orang lain lah. Isi tu kalau dia tengok dia tak larat nak angkat suami tu kan, dan uruskan, dan baik dia bagi orang lain uruskan. Dia kadang kata suami tu kurus kering kan, badan dia tak cukup lagi, isi tu besar, boleh je mandi. Itu dah masalah sikit. Kalau anak lelaki tak apa, anak perempuan tak boleh. Sebab macam Nabi SAW sendiri tak mandikan anak perempuan dia. Ingat kan? Di balik tabir dia bagi arahan pada perempuan yang mandikan anak dia Zainab. Sedangkan dia bapa, dia lebih tahu tentang cara mandi. Tapi dia tak. Itu kena jaga sikit. Sebab itu lelaki-lelaki, perempuan accept suami ataupun isteri. Yang mereka boleh. Makin kat situ dia boleh letak lelaki-lelaki lain tolong angkat-angkat, boleh kot. Boleh lah. Yang pentingnya dia boleh mandikan. Boleh mengetuai kepemandian suami dia. Jelas? Okay. Bang. Mayat tu kan nak solat dah. Kalau katakanlah batal wuduk, panggil lipat imam tadi nak buat apa? Wuduk balik. Tak ada. Mandi je. Dan bahkan kita macam tadi abang kita tanya nak kena mandikan buat wuduk balik, tak. Kita basuh anggota wuduk tu awal lagi. Sebelum daripada basuh satu badan. Kita mula anggota wuduk. So anggota wuduk tu adalah kawasan paling mulia pada badan kita. Ikut turutan lah. Usah, tak kena lah. Ikut sunnah tak kena. Ikut sunnah Nabi kata mulakan dengan anggota wuduk. Nabi kata. Kemudian kanan badan. Nabi tak wujud lah. Tak wujud. Nak wuduk apa? Oh tak ada. Nabi cuma kata pada wanita-wanita yang mandikan anak perempuan dia, irsilnaha salasan aw khamsan aw aksar min zalika in ra'aitun dzalika. Nabi kata basuhlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih kalau kamu lihat perlu. Maksudnya kalau perlu sampai 7 kali lah sampai bersih. Tapi kalau sekali dah bersih, okey. 3 kali bagus. Kalau dia kata 3 kali tak bersih, sampai 5 kali. Kalau tidak, sampai 7 kali. Nabi pesan pada wanita-wanita yang mandikan tu, supaya mandikan sedemikian. Nabi sebut jumlah, tapi bukan 3. Kan. Soalan lain? Yup. Yelah, kena bersihkan lah. Sama apa? Saya bersih. Kemudian kalau dia kata darah tu masih keluar, maka sumbatlah dengan kapas dan sebagainya. Halang. Daripada dia terus berkeluar. Macam tadi najis jugalah. Kalau kata kita tekan najis masih keluar. Lepas tu nak angkat pun masih keluar. Dan last sekali sumbat lah. Sumbat dengan kain atau kapas, tutup kawasan tersebut. Dan angkat terus dan mula kafan. Dan segerakan cepat lah. Saya takut nak keluar lagi banyak. Taimum. Macam sebut tadi, kalau kata kita letak air dan mayat tu akan hancur. Akan berterabur dia punya anggota kan. Kena air kita siramkan tadi makin pecah dan kita perlu taimumkan saja. Taimumkan saja mayat berkenaan. Okey. Tak, dia AIDS ni dia pastikan orang yang tukang mandi tu jangan ada luka je. Yang penting orang tukang mandi jangan ada luka. Pakai sarung tangan double.
Sebab AIDS tidak berpindah dengan cara air liur. Ataupun cara lain. Bahkan air mandi tu tak jadi. Dia darah ke darah. Kalau kita ada luka, kemudian darah dia datang kat situ, boleh kena. Lepas tu, tukang mandi tu dia akan jaga kawasan tu. Tangan dia tadi, sarung tangan dia pakai 2 lapis. Untuk terpaksa uruskan kan. Mayat tersebut, memang itu cara dia. Buat klorok tadi tu pun, itu untuk, itu kadang ekstrim sangat je. Sebenarnya untuk pastikan dia tak ada daripada mayat tadi, sebarang cecair badan kena kat orang lain. Tapi cecair yang biasa adalah darah ke darah lah. Air liur tak ada. Macam anda kata orang tu ada AIDS, minum air dengan saya, macam ni. Tak ada. Even cerita air leci. Leci Thailand, letak darah AIDS. Tak boleh. Virus AIDS ni keluar dari badan dia mati. Dia mesti darah ke darah. Kalau dia kata dia keluar daripada darah tadi, masuk tin Daiichi, dia mati. Dan diorang kan, ni sebenarnya kempen. Lepas tu, waktu mula-mula Daiichi Cina nak masuk Malaysia, kita biasa pakai leci Thailand. So, bila nak jual leci Cina, daripada Cina, so, diburukkan leci Thailand. Maka keluarlah cerita, leci Thailand ni ada darah AIDS. Memanglah darah tu najis lah. Tapi kalau dia kata, kalau sekiranya, kena kan, darah tu macam tu kan. Even kalau darah tu saya minum, ni, darah AIDS. Saya minum darah orang AIDS tu, takkan boleh kena kat saya, unless dalam badan saya ada luka. Dia kena masuk ke saluran darah saya, baru boleh kena. Kalau masuk dalam perut saya, lepas tu asid perut saya, proses dia, tak boleh kena. Mati. Dia mesti darah ke darah. Ni kadang kita nak kelentong orang pun belajar lah sikit. Kan? Ni tak pernah ambil kira. Nak kelentong suka hati je. Itu kena jaga-jaga sikit. Okay? Baik. Benda. Salam. Okay, dia sepatutnya peletakan tangan normally memang kita letakkan tangan atas dada. Atas dada. Waktu masih lagi lembut tu atas dada. Dan kemudian bila mandi, kalau dia kata kita mandi pun dia macam tu, boleh angkat sikit pun dah cukup. Kalau dia kata tangan dilurus macam tu, kan, dah tak boleh diluruskan balik, kita kafan macam tu pun tak apa. Cuma kebiasaannya, ni otai-otai dia lah. Dia pandai cara urut. Dia minta minyak dan urut pelan-pelan. Memang akan terlepas lah biasanya. Normally akan terlepas balik. Itu tak, jadi secara asasnya memang letak kat dada lah. Tak apa. Tak ada sebarang kepentingan sebenarnya. Pasal ketika mana dikafankan, ketika tu baru tu ada timbul tajuk tangan letak mana. Adapun ketika mana sebelum kita uruskan, tangan dia macam mana pun biarkan lah. Tak penting. Cuma jangan rupa tu buruk je. Jangan rupa tu buruk. Dilihat oleh orang sampai jadi fitnah. Fitnah tomahan. Tomahan dengan kata-kata elok. Orang ni kata. Itu tajuk asal dia. Okay? Okay, wallahu a'lam. Ya. Korang tunggu memang nak saya nak ambil wallahu a'lam buat tanya soalan Ya, okey. Badi mayat? Tak. Ada badi mayat, badi anjing, macam badi ada. Cerita macam ni. Mungkin ada di kalangan orang yang datang hadir ke majlis atau ke upacara pemandian, pengurusan jenazah ni, dia punya semangat agak teruk sikit. Dia percaya banyak, tengok cerita hantu banyak. Lalu dia ada kepercayaan bukan. Maka mungkin kadang-kadang syaitan gunakan benda semua untuk menakut-nakutkan dia. Adapun dari sudut asal tidak. Tapi memang digalakkan secara sunnah, barang siapa mandikan jenazah, dia mandi. Disuruh dia mandi. Saya mandi jenazah, saya kena mandi. Digalakkan. Tapi Nabi tak sebut kerana badi jenazah. Balik pada asal mudarat kita. Orang tu dah mati, nak mudarat kita macam mana? Faham tak? Bila benda ni contoh macam pen ni. Ini pen ni kan? Pen ni. Atas meja. Kau jangan main pen ni. Hari tu Ustaz Fadil pegang. Kan? Faham tak? Dia pen. Dia nak buat apa kat awak? Macam tu orang tu dah mati, apa benda nak boleh buat kat awak? Ni kadang-kadang dalam masyarakat Melayu, kita ni kepercayaan tadi kan? Yang kita khurafat tu kan? Kan? Kita sebut khurafat. Dia ada kepercayaan cerita orang. Kadang-kadang dongeng-dongeng orang tua tentang kucing hitam lah. Cermin jangan biar terbuka, nanti mayat terkejut. Kena nampak, aku kat sini ke kan? Ni semua ni karut je. Tak ada pun ajaran Islam untuk itu. Buka habis dah kitab-kitab fake atau kitab-kitab berkenaan dengan urusan jenazah. Tak ada yang bahasa Arab punya hadis Nabi dan sebagainya tentang cara tersebut. Ni ada Melayu punya cerita. Melayu punya cerita ada. Badi mayat tadi bukan tak kira.
Padi Baitul Salam pun ada kalau boleh. Ada orang tu kan, dia takut-takut Baitul Salam, takut-takut sama Baitul Salam. Kan balik-balik demam. Ada je. Dia bukan semestinya. Dia pasal semangat badan dia. Memang perangai dia lemah semangat. Macam mana? Not really about the body. So balik pada asal, mayat tu dah mati. Nak buat apa kat awak? Roh dia diangkat, dia diambil. Tiba-tiba kita datang takut-takut. Dia tak boleh buat apa kat kita. Tapi bila ada kepercayaan tadi, kepercayaan yang luar biasa, supernatural. Mayat ini boleh bangun, mayat ini boleh sekian, mayat ini. Macam tadi ada seorang jumpa saya. Dia kata ada orang tu kena saka, ada saka dan sebagainya. Kemudian dia tanya nak buat apa. Dia kata pasal geng-geng keluarga tu dah mula start nampak benda bukan. Dia kata benda antaranya, dia kata diorang pasang Quran. Lepas tu kemudian ada benda tak keluar dari kepala, apa banyak sebut, lepas tu saya sekian. Dia kata dia dengar cerita diorang lah, tak tengok sendiri. Tapi cerita, pasal benda ni macam ni. Bila dah lama sangat, mak dia orang sakit macam tu, lumpuh, terbaring. And, jadi cerita orang pun macam-macam lah keluar. Once cerita tu keluar, kita pun dalam kepala kita ada lah gambaran pula. Lepas tu kita tengok, bila nak jadi macam ni. Kononnya ada saka hantu sebagainya. Dan lagi kelakar dia apa tau? Malaikat maut tak boleh cabut nyawa orang tu selagi jin tak keluar. Malaikat maut cabut, tak boleh bang. Kenapa? Tengok, ada jin. Ya benar. Malaikat maut takut dengan jin. Mana ada bila nyawa manusia sampai. Cuma mungkin orang tu kerasukan. Faham tak? Dia hidup dan dirasuk. Itu bolehlah berlaku. Tak ada kepelikan kat situ. Dia hidup dan dirasuk. Adapun untuk kata dalam badan tu bukan dah, mayat dia entah mana-mana datang, tak boleh cakap yang tu. Malaikat maut pun nak cabut tak boleh, tertangguh. Tertangguh malaikat maut nak cabut nyawa dia. Biar benar. Pasal bila datang kan, idza jaa ajaluhum, bila datang sampai masa manusia tadi, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, takkan dilewatkan, takkan dikedepankan. Tak cepat tak lambat. Tak lambat tak cepat, mesti sampai masa dia mati. Ni kita ada kepercayaan selagi tak dibuang hantu tadi tak boleh mati. Apa hal pula? Kan. Itu cerita orang. Banyak orang cerita lah tu je. So jadi badi mayat tadi cerita orang. Cerita orang macam orang cerita nampak toyol lah. Macam cerita masukkan apa, dia tangkap hantu masuk dalam botol. Nabi SAW tangkap iblis, lepaskan. Dia punya kurang hajar dengan Quran, dia tangkap masuk botol. Nabi teringat doa Sulaiman AS. Nabi dah pegang dah iblis. Nabi dah fikir nak ikat dah. Tapi Nabi lepaskan balik sebab teringat doa Sulaiman AS. Kurniakan aku kerajaan yang tak harus dapat pada siapa-siapa sesudahku. Nabi lepaskan. Datang pakcik kita ni, masuk dalam botol. Ambil kau. 3,000, 4,000, masuk ibu. Masuk simpan. Ada hantu ni. Saya jumpa seorang tu kat Kelantan. Dia bukan Muazzat. Ni. dia jumpa saya depan kedai kawan saya. Ustaz Amin Ismail. Jumpa depan kedai. Lepas tu kan pakcik tu datang. Saya buat tu, saya balik apa benda tu, saya nak balik. Apa saya buat? Saya pergi makan. Lepas tu saya nak balik ke Kedah. Lepas tu. Jadi bila time dia bawa botol kat saya tau. Dia kata nak tengok hantu. Buat apa? Dia kata ada. Sekejap. Bawa igap. Igap. Orang Kelantan kata igap kan, bawa tangkap. Dia masuk dalam kat botol dia ada kat motor dia ada bakul, dan bakul tu ada botol. Macam botol kicap gitu, macam botol orang bodoh. Orang bodoh coklat tu kan. Bawah tu ada dia buat macam pentagram. Pentagram bintang dengan bulat. Lepas tu dia pegang. Dia pegang. Dia kata, tengok, nampak? Saya pegang, tak nampak pun. Kena belajar lagi. Tak, saya kata apa? Tak masuk syurga pun kalau nampak. Dia kata, dia diam. Dia sibuk kata, dia tak boleh tangkap. Iyalah masalahnya kalau dia kata apa, kalau kata nampak nak haram. Terajang. Sepak tentu juga pakcik tu. Tergolek lah masuk longkang. Ya. Tak boleh lah. Cerita dia khayal. Kalau cerita macam tau, boleh bayangkan tak? Jin tu buat bodoh. Dia macam tak bodoh. Macam kan dia masuk dalam botol tu, dia tanya, tolong. Botol tu belah, dia keluar, bodoh dia kata. Boleh tak? Dia nak bagi orang tu percaya kononnya dia ada power. Jadi orang tu pun lepas tu jalan pun, tu hang ngepak. Galang ngepak kan. Saya takut hantu. Macam kat hantu kan. Dia poyo lagi dengan cakap hantu.
Padahal dia hantu. Faham tak? So sudut asal dia cara yang sebenar. Macam kes yang orang tak boleh jawab kan. Kenapa orang bila baca ayat Quran kemudian lupa? Sebab jin tu nak dia percaya, ustaz tu percaya dia hebat. Dan jin tu nak tangkap pesakit tu. Dan jin tu nak tangkap semua orang yang tengok ni. So that kalau katakanlah dah dapat establish kepercayaan orang ramai, pesakit tu, ustaz tu sendiri rasa ustaz tu baca, kawan tu mesti boleh sembuh. Satu hari ustaz tu mati. Tiba-tiba kawan tu kena rasuk balik. Apa dalam kepala dia? Kalaulah ustaz tu hidup lagi, mesti boleh selamatkan aku. Yang lain ni pun, kalaulah ustaz tu ada lagi, tak adalah si Anu tu sakit. Last kali Allah mana? Perasan tak? Dengan tanpa disedari, Allah Ta'ala tak ada wujud dalam hidup semua kumpulan ni tadi. Simple je dia buat. Semua, sampai pada syirik lah. Indian pada syirik lah asas dia. Mana kalau dia kata tak ada orang ni, habis kita. Allah mana? Mana Allah Ta'ala dalam hidup awak? Itu sebab benda yang saya tegur budak yang kata boleh buat apa? Telur, baca-baca nampak apa muka orang kan, yang curi kan. Saya kata dengan dia, in the end, kalau kau mati nanti, orang kata kalau Hanif ada lagi, boleh dapat barang tu balik. Allah mana? Perasan tak apa jadi? Allah mana? Dalam keadaan tadi, tak wujud Allah Ta'ala. Orang akan nampak engkau. Saya kata, engkau akan rosakkan akidah orang ramai. Dia diam. Memang itu cara dia, itulah masalah. Sekarang ni orang yang buat benda ni tak fikir. Yang orang ramai pun menyerodong, ambil terus. Kau gila kau ustaz tu, dia baca habis kau. Lompat-lompat orang. Ini masalah dia. Dia benda tu kena kepercayaan kita. Jadi badi-badi tu kan, ulang balik, dia benda tu sama. Masalah kepercayaan orang itu sendiri. Tak percaya, tak jadi. Percaya, jumpa. Macam kawan kita seorang, dekat Penang, dia beli rumah tu patutnya harganya 1 berapa juta. Dia beli dengan harga 480,000 je. Lebih kurang. Punca? Sebab orang Cina kawasan tu percaya hantu. Jadi rumah tu jadi murah. Tapi tak cerita siapa. Dia kan nanti orang tak nak tumpang rumah dia pula. Tak cerita siapa. Tapi ada orang tu. Rumah tu rumah berhantu lah sebenarnya. Tapi saya duduk tak berhantu pun. Saya duduk sekali satu malam dengan seorang. Tapi tak keluar pun tak jadi. Tapi dia cerita kat saya lah. Dia kata murah ni ustaz. Sebab dia cerita. Kalau orang lain dia cerita Allah Alam kebalik kot. Malam tu cerita dari situ lah. Jadi orang percaya sangat sampai rumah tu tak ada nilai. Turun harga pasaran, tahu tak? Setengah daripada harga. Tengah pekan. Mustahil dapatlah rumah harga tu. 3 tingkat lagi rumah tu. Tahu tak? Nak ceritakan kerana kepercayaan orang. Semua percaya. Ada hantu. Itu kena faham. Pasal kepercayaan tadi akan dimanipulasi oleh korin kita. Kita akan nampak benda tempat tu kita nampak. Benda tak ada, kita akan nampak ada. Sebab korin kita dah bagi dah. Kepercayaan kita tadi, kita serah pada dia kunci penglihatan pendengaran kita. Sebenarnya benda tak ada. Kita nampak ada. Benda tidak ada, anda nampak macam ada. Tu je sebenarnya. Korin punya kuasa lah. Untuk sesatkan kita. Saya pernah cerita seorang pakcik tu meninggal ke tidak dekat Segambut. Dia askar. Dia kata, bila saya cerita yang tu, dia kata saya dulu pernah kena, dia kata ustaz. Diorang satu batalion, pasukan masuk dalam satu hutan dekat Perak. Kemudian diorang pergi dekat satu kawasan tu, ada rumah lama orang Inggeris. Orang Inggeris zaman dulu datang Malaysia buat rumah untuk buat estate ladang. Tapi ketika tu diorang mati, rumah tu ada lagi. So diorang askar ni masuk dalam rumah tersebut, semua pilih satu bilik seorang. Satu bilik berdua-dua. Dia punya bilik dengan bos dia, ketua, kapten dia lah. Orang lain semua tidur, diorang tidur satu bilik. Diorang dalam bilik ni dengar bunyi macam ada gajah jatuh tengah rumah, cuba untuk rempuh rumah dia. Bilik. Diorang punya dah takut. Besok pagi bangun, orang lain tak dengar, diorang je yang dengar. Sebenarnya. Keluar tengok rumah tak ada rosak apa pun. Dengar malam tadi macam, dia kata macam ribut ustaz, dia kata. Bila buka-buka pagi, kan, tengok tak ada. Tanya orang lain, semua bilik lain tak ada. Bilik dia je, dia alami bersama dengan kapten dia, tajuk berkenaan. So, itu kita kata, benda tak ada nampak, benda tak ada dengar, benda tak ada nampak. Sebab kita dah serah kita punya, ya biasa, geng-geng askar ni pun sukalah ambil ilmu bukan kan.
kebal lah, apalah sebagainya. Lepas tu tak ngaku. Kita tanya, Tuan Haji ambil ilmu apa? Mana tak ada ambil ilmu apa. Memang tak ngaku. Okay, baik. Wallahu a'lam. Saidina, okay. Saidina dalam solat kan, adalah perkara yang sebenarnya tak perlu ditambah-tambah langsung. Bahkan tak ada mustahab pun dalam solat. Okay, pasal kes dia macam ni. Saidina, gelaran penabi SAW. Nabi SAW pernah ada orang panggil baginda dengan Saidina. Antas Saidina sebagainya. Nabi kata, As-Sayyid Wallah. Okay, dalam masa sama penggunaan Saidina, Nabi sendiri SAW pernah kata, Ana Sayyidu Walibn Adam. Aku penghulu anak Adam. La fakhra, bukan nak bangga. Nabi pernah cakap itu. Aku penghulu anak Adam. Nabi pernah kata penggunaan Saidina ni kepada Sa'ad bin Mu'az. Ketika lepas dia kena panah, dia sakit, menunggu nak mati. Ketika dia sampai, dia dalam keadaan tak larat, Nabi kata pada orang Ansar, Qumu ila sayyidikum. Bangun, pergi kepada penghulu kamu. So, the word Saidina, atas nama maksud penghulu kami, tuan kami dan sebagainya, dia tak ada masalah luas solat. Bila kita balik pada masalah dalam solat, dan kita kata boleh digalakkan, atau dalam azan, kita nak gunakan istilah Saidina tadi nak tambah, atau alasan beradab. Sebenarnya tajuk beradab dengan Nabi lebih baik daripada ikut sunnah ni bukan baru, kita lama dah bincang. Dan memula dekat Ihsan Taklim lagi, tajuk ni saya pernah sebutkan. Bukan baru jumpa, tak ada orang kesankan baru jumpa. Tajuk dia apa? Kita beradab dengan Nabi lagi baik daripada ikut sunnah. Istilah dia tu. Beradab dengan Nabi lebih baik daripada ikut sunnah. Alasan dia kata, contoh macam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi letak dia sebelah, dia reverse. Nabi tarik, dia reverse. Dia reverse. Dia ke belakang, sepatutnya duduk sebelah Nabi. Lepas tu dia undur, Nabi tarik dia. Dia undur, Nabi tarik dia. Lepas tu kemudian, bila asyik tarik itu last sekali, Nabi kata, lepas habis solat, Nabi kata, Mali, malak. Apa hal? Nabi kata, Mali, apa hal? Apa kena? Nabi kata, aku jadikan kau sebaris dengan aku, kau berundur daripada aku. Dia kata, Ya Rasulullah, bolehkah aku solat sebelah engkau Rasulullah? Betul Rasulullah ketawa. Rasulullah doakan dia, Allah faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Kita kena faham doa Nabi tu sebab apa? Dia bukan dia ketika dengan baby tau. Ketika dia reaksi macam tu. Nabi kata, Ya Allah fahamkan dia dalam agama. Sebab tadi Nabi dah tarik dia. Nabi ketawa tadi. Bukan maksud dia Nabi kata bagus buat macam tu. Nabi doa pula untuk suruh dia faham betul. Patuh arahan Nabi lebih baik. Termasuk juga kes Ali bin Abi Talib. Tak nak padam nama Nabi. Muhammad Rasulullah ketika perjanjian Hudaibiyah. Pun timbul tajuk tu juga. Nabi kata mana? Kan Ali tak nak ikut arahan Nabi. So ada orang kata ini semua dalil boleh untuk kita tidak ikut arahan Nabi, tapi kita beradab dengan Nabi SAW. Ini kena jaga-jaga sikit. Sebab balik pada asal, bab Saidina ni dalam solat, atau pujian dalam solat, tambahan lafaz dalam solat. Kalau kita kata harus, ni gatal ikut ilmu kalam ni. Sebab dia harus. Harus, boleh je. Contoh macam Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Boleh? Kita ini masalah dia. Sebab Nabi dah ada ajar pada kita lafaz yang sepatutnya. Kita pula datang, kita alihkan. Kenapa? Macam selawat dalam solat. Nabi ajar. So kenapa orang dengan tambah lagi? Alasan kena beradab dengan Nabi SAW. Para sahabat lagi adab banding kita. Kenapa nak kata? Tapi ada ulama' kata boleh. Dan ini masalah. Ada ulama' kata boleh. Berkali-kali dah kita, waktu daurah kita buat, tatabu'un rukhas. Ada ulama' kata boleh. Ini benda tak boleh kita pakai sebagai hujah. So ulama' pula tengok ulama' mutakhirin ke mutaqaddimin. Ulama' salaf ke ataupun ulama' kemudian. Kalau ambil ulama' kemudian dan kita jadikan hujah, problem masalah ni. So kena jaga-jaga sikit lah pasal kes Saidina ni benda ni settle dah. Kita ajar orang ramai mematuhi dalil. Ikut dalil yang datang dari Nabi adalah lebih penting berbanding kita kalau nak revive balik. Revive balik kononnya nak orang faham mazhab Syafi'i macam mana sebagainya. Ini bukan cara sepatutnya berlaku lah. Sebab kita bukannya masalah keluar mazhab. Masalahnya kaul. Tadi kaul siapa? Imam Syafi'i ke? Tak. Kaul yang kemudian. Kenapa kita nak jadikan tajuk pada perkara berkenaan? Mutakhir mazhab Syafi'i ni diambil balik. Diletak ke depan. Kononnya untuk kita faham mazhab Syafi'i macam mana. Sedangkan ulang balik. Dalam mazhab Syafi'i, kaul banyak. Maksudnya bila katakan satu perkara ni, kita ada kaul Imam Syafi'i punya kata-kata. Lepas tu kita ada mu'tamad ataupun nas.
Kalau bentuk tu ada dalil, itu nas terus. Lepas tu ada mu'tamad. Apa yang Imam Nawawi, Imam Rafi'i bersetujui. Kalau qadim, kalau jadid dan sebagainya. Kemudian kita ada sahih, ada asah, ada dalil dan sebagainya. Jadi dalam tajuk ni, kesemuan tadi, tak ada seorang boleh kata dengan saya, dia kata awak kena ikut mu'tamad. Tak. Sebab kita tengok mu'tamad dalam mazhab Syafi'i pun tak diikuti oleh orang terkemudian ulama mazhab Syafi'i. Dia selamba langgar. Kalau diikut semua sekali yang Imam Rafi'i dan Imam Nawawi cakap, selesai masalah. So tak ada. Yang awak akan datang ke mazhab Syafi'i dengan cara sebut. Kenapa soalan? Balik pada asal, kita ajar manusia, orang ramai untuk kembali kepada asal agama, iaitu kepada Quran dan Sunnah. Kalau dalam kefahaman ulama tadi berpadanan dengan para sahabat, dan kita angkat tangan, kita setuju. Jangan dia kata apa dia buat tadi, para sahabat pun tak buat. Kenapa awak nak ke depan kan? Itu sudut asal lah. Luar solat silakanlah. Tajuk tadi. Tapi dalam solat jaga. Sebenarnya lafaz yang Nabi SAW ajar. Tak kita nak kata soal yang Nabi lafaz tak cukup bagus, yang kita buat lagi bagus. Ya, Nabi ajarkan macam tu. Tak ada Sayyidina. Bahkan selawat yang terbaik adalah selawat yang Nabi ajar. Orang kita mana pula macam tu? Ni selawat Fatih, ni selawat Syifa, ni selawat Nariyah Tafrijiyah, ni selawat Tibul Qulub, semua sekali keluar. Selawat apa benda tak lagi? Badriyah. Semua sekali ada selawat masing-masing. Semua ada fadilat macam-macam. Yang Nabi punya tak ada power. Tak ada power. Nabi punya biasa je. Amal pun tak ada apa. Kecuali Allah Ta'ala selawat balik pada kita. Yang diorang punya jangan main. Pintu rumah takkan pecah. Orang masuk rumah berenang. Tak jumpa jalan keluar. Nampak laut. Gila ke? Soalan tanya. Gila ke? Kan? Ini masalah dia. Jadi dalam Islam, tajuk asal yang kita yang bawa syiar sunnah ni, kita nakkan kepada lafaz yang macam Nabi SAW ajar. Bukan kata ada ulama' kata boleh. Once kita kata ada ulama' kata boleh, macam-macam benda ada ulama' kata boleh. Soalan ni apa dalil dia? Kalau dia kata dalil tadi kan macam masalah beradab lebih baik. Dan tu dia kata Allahu Akbar kabira. Mana boleh tambah Ustaz? Ada kata tak boleh ke? Ada kata boleh? Ada kata tak boleh? Allahu Akbar kabira. Kan? Walhamdulillahi kathira. Terus ambil kau. Ni tajuk dia tak. Ada dia kata tak boleh. Ayat tu. Suka sangat ambil. Kan jahanam lah agama ni. Sebab kita balik pada asal, para ulama' kita hormati. Hormat dia bukan maksud kita terima semua cakap dia. Mana kita hormat dia, kita kata mungkin dia salah faham, mungkin dia tersilap. Dia manusia, dia bukannya Nabi. So kesilapan dia tadi tak menjadikan kita kena ikut kesilapan dia. Saya rasa peringkat dulu ada orang kata, dia kata Ustaz Adli belajar dekat pondok pun tak hormat guru-guru pondok. Saya kata saya hormat lah, saya tak ikut apa kesalahan diorang. Diorang bukan Nabi. Kita hormat dia, takkan kita maki dia, tak kira Ustaz tak gunalah, tak senonoh. Saya tahzir ustaz saya. Ini kan? Semua saya tahzir. Semua ni tak ikut manhaj. Tak betul. Tak ikut. Saya tahzir. Ini biadab dia panggil. Kalau student yang cakap macam tu. Datang mulazamah dengan guru-guru tadi. Datang kelas, tiba-tiba satu hari, tahzir guru sendiri. Betul lain kali, pilih dulu kalau awak nak rapat dengan siapa. Jangan kita dah rapat dengan orang tak datang dengan apa kita nak, tiba-tiba kita keluar tahzir dia. Nanti jadi macam Bani Israel. Bani Israel, Allah Ta'ala letak dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-60, 60, Allah Ta'ala nyatakan, afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Adakah sekali datang pada kamu seorang rasul dengan apa kamu tak suka, kamu menyombong. Fariqan kadzabtum, satu kumpulan kamu bunuh, wa fariqan taqtulun, satu kumpulan kamu kadzabtum, kamu dustakan, satu kumpulan kamu bunuh. Every time tak datang ulama-ulama tadi, nabi-nabi tadi dengan apa dia tak suka, dia datang yang dia tak suka, dia dustakan atau dia bunuh. Jadi macam mana anak murid macam ni? Bila tok guru tu tak keluarkan benda dia suka. Start lah, ni tahzir. Ni memang hizbi. Saya tak kisah orang nak tahzir saya. Yang kadang-kadang benda-benda macam ni kena jaga sikit kan. Ini adalah asas. Mana anak-anak murid ni belajar beradab. Kalaulah kami ustaz-ustaz nanti buat tahzir besar-besaran kat awak, dia macam mana? Serius, boleh buat? Ni tak boleh buat? Boleh je. Kalau nak buat benda tu kami boleh buat. Tapi jaga sikit.
Ni kadang beradab sikit. Kalau awak belajar pun kadang nanti ada orang Melayu punya patah tau. Pantun. Saya cakap dengan Ustaz Fasan kata, Ustaz push, saya like. Tu bunyi pantun dia. Berburu di padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru kepalang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Mana berburu di padang datar, maksudnya kawasan tu lapang luas, tak ada pokok, tak ada apa sekian-sekian. Kan, dapat rusa belang kaki. Tapi dia kata yang rangka kedua tu, berguru kepalang ajar. Mana berguru tapi tak faham apa guru ajar dan tak tahu dengan banyaknya. Kan baru belajar sikit-sikit tiba dah start nak biadab. Macam bunga kembang tak jadi tau. Bunga nak kembang tapi tak jadi. Kalau bunga tu kan kita nampak bunga ros. Ini tak keluar macam tu je. Dia jaga sikit lah. Tu saya kata, Ustaz Fasan kata, Ustaz buat saya like. Ni jaga sikit kan anak-anak murid ni. Sebab tu kadang-kadang janganlah kan kalau awak setakat belajar apa patah dua. Kalau anda kata awak rasa awak bagus, nak awak ke depan lah. Ngajar. Buat kerja apa yang patut. Sebarkan dakwah, sebarkan manhaj yang awak ada. Jangan setakat cerita, kami ambil Ustaz Endon, bawa datang Malaysia, kemudian cerita macam ni. Tak usah cerita yang tu. Yelah, negara Arab tadi tak tahu apa dekat Malaysia. Saya ingat Ustaz Singgi, Hafizahullah, dia cakap, macam bila ditanya berkenaan dengan tajuk sembelihan ahli kitab. Ahli kitab. Syekh ni tadi tak tahu ahli kitab kat Malaysia macam mana perangai dia. Faham tak? Dia tengok ahli kitab dekat negara Arab. Lepas tu dia tengok, okey lah ni. Datang Malaysia, ahli kitab. Yang Malaysia punya dengan babi makan dan sebagainya. Tiba-tiba Syekh ni kata, boleh, harus. Halal. Berdasar surah Al-Ma'idah ayat ke-5 ambil kau. Dia tak tahu cerita. Wakil kita tengok lah. Satu kedua, macam Syekh tadi pun. Tak kenal orang. Macam mana dia tahu cerita daripada orang yang tak suka kita. Kemudian kita ambil hukum daripada dia kerana orang yang tak suka kita bercakap. Mana boleh? Dia jaga sikit lah. Benda tak tahu, menyampah kadang. Saya kata ni lah. Saya kata jangan kami, katakan kita buat tahzib besar-besaran. Rasa-rasanya dah ada kot. Kita buat dulu sampai jadi. Orang tu tak tahu ke mana nak pergi. Ada je kita buat. Tak nak buat tak senonoh boleh je. Tapi kita kata terus terang lah. Udahlah. Kan? Awak belajar pun tak ada apa-apa. Kan? Jangan sampai benda ni jadi berpanjangan. Yang peliknya kadang seorang dia kata, inilah Syekh sini kata, Syekh tu kata. Syekh tak tahu pun kat Malaysia jadi apa. Maka Syekh tak tahu pun nak buat apa. Dulu ada kita jumpa kumpulan-kumpulan macam ni. Dia mula nak tahzir orang, last sekali dia kata tahzir ni lah, tahzir tu lah. Last sekali dia buat kedai makan, semua benda ada kat kedai makan. Itu semua benda tahzir semua ada. Semua benda yang dia cakap tentang guru tu, yang dia belajar, dia kata guru ni tak jaga ikhtilat, guru tak sekian. Last sekali dia buka restoran, semua sekali ada. Muzik ada, semua ada. Yang cakap kat orang, ya, itu cerita dia. Kan? Itu benda yang kena jaga sikit. Ya, dalam konsep masalah kita berguru ni, kalau boleh, janganlah sayang sangat guru tu sampai last sekali benci balik. Dia masih manusia. Kan boleh silap, boleh salah. Ya, awak pun, kita sebagai pelajar pun belajar macam tu jugalah. Kan? Bukan kita bergantung dengan dia saja. Sebab manusia, dia masih manusia. Tapi kadang bila terkecewa, guru tadi tak seperti yang disangkakan, start masalah. Saya jaga sikit. Okay, baik. Wallahu'alam. Ya. Korang ni saja. Wallahu'alam aku semua. Kalau benda nampak lah, tak nampak jangan cari. Jangan carilah. Dia satu benda dalam Islam yang mudah dia, tak ada cakap tak ada. Tak ada jangan cari. Kalau tidak kita hantar MRI dulu. Mayat tu. X-ray dulu. Ni nak mandi ni. X-ray dulu. Entah ada susuk. Tak usah buat macam tu. Dalam Islam cerita sini. Apa nyata-nyata. Apa tak nyata, tak perlu dipanjangkan. Kalau nanti kes susuk tadi kan, katakanlah ada logam lah apa benda, yang geng bahu tukar jadi titanium, tulang pinggung titanium, nak cabut tak? Tak payah. Tak payah. Okay, baik. Okay, wallahu'alam. Wallahu'alam kali dah ni. Hamda. Okay. Ya. Okay. Apa kelebihan?
Okey, baik. Pertama sekali, tajuk masalah kalau keluar darah. Terasa saya jawab tadi. Keluar darah berterusan dan sebagainya, kita akan cuba basuh-basuh. Kalau tidak, dan kita akan sumbat lah. Sumbat, tutup dengan kapas dan balut. Pakai pampers dewasa ke tak kisah. Yang penting kita akan cuba tutup. Even najis, air kencing dan sebagainya sama. Pakai pampers. Tak ada masalah. Kalau tidak zaman dulu tak ada pampers, cucuk kapas je. Punggung keluar najis, cucuk kapas. Cucuk kapas dan tutup. Bersihkan dan go on. Move on. Kalau tidak jenuh lah. Kenapa bang? 3 jam dah ni, tahi dia keluar. Kan? Jenuh. Sampai bila nak habis? Sebab benda macam ni kadang-kadang habuan masing-masing mayat-mayat ni tadi. Kadang Allah Ta'ala beri kemuliaan. Kadang Allah Ta'ala berikan dia keadaan macam tu. Dan kita sebenarnya usahakan supaya lindung dia daripada dimalukan. Itu je. Okay, itu jadi dua tu dah jawab. Masalah kelebihan menjadi tukang mandi jenazah. Okay, pahala dia, ia adalah fardu kifayah. Kan? Maksudnya kita melakukan kerja fardu kifayah yang membersihkan atau mengangkat kesalahan atau dosa orang lain tak buat kerja ni. Kalau kita dah buat, orang lain tak payah dah terlibat, tak apa. So, ia adalah satu benda yang tanggungjawab lah. Yang dalam masyarakat mesti ada paling kurang seorang. Paling kurang ada seorang. Kampung satu kurang ada seorang. Mesti ada yang gerti tahu perkara berkenaan. Yang untuk melaksanakan tanggungjawab kita kepada si mati. So, pahala dia Allah Ta'ala sajalah mengetahui. Sebab, orang hadiri jenazah pun dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Bayangkan siapa hadir jenazah sampai disolatkan, siapa hadir jenazah sampai dihantar ke kubur, sampai ditanam, kan dapat sebesar gunung Uhud, Bukit Uhud dia punya pahala. Itu orang hadir. Bayangkan orang yang mengurus. Allah Ta'ala saja tahu apa pahala yang dia dapat. Orang hadir pun dapat macam tu, orang mengurus pasti lagi dahsyat. Hadir, bukan urus. Hadir sampai disolatkan. Hadir sampai dihantar ke kubur. Hadir sampai selesai ditanam. Hadir. Jadi bila kita hadir saya dapat Bukit Uhud, bayangkan kalau kita adalah orang yang menguruskan jenazah. Allah Ta'ala saja tahu nilai dia. Okay. Ya. Saya nak respon satu benda. Okay. Baru ni kita dengar kan, ada orang kata bila kita ni ikut salaf, kita macam tinggal dalam gua yang tak keluar. Okay, tak. This starting point, saya pernah sebut dia tu kan. Saya kata bahawa ilmu kalam ni punca batiniah. Okay. Sebenarnya ayat tersebut dah datang daripada Abu Yazid Al-Bistami. Geng sufi-sufi ni lah. Yang batini ni, dia kata apa? Khudna bahran waqafatil anbiya'u ala sahilih. Kita ni menyelam pada satu lautan yang para nabi berhenti dekat tepi pantainya. Sama macam tadi, kita dalam gua yang orang lain keluar, kita duduk diam dalam gua tadi. Sebenarnya itulah cerita dia. Memang betul lah, benarlah memang ilmu kalam ni tadi penyampai kepada batiniah. Baik, dia kata situ, kita ni para aulia. Kita, para aulia, menyelam kepada lautan yang para nabi berhenti pada pinggirnya. Nabi berhenti, engkau menyelam. Tu cerita dia lah. Itulah tajuk sebenar bila kita batiniah tadi kat situ. Sebab Nabi tak tahu, dia tahu. Nabi tak tahu, dia tahu. Itu asas sebenar. Bila dikatakan analogi gua tadi kan, safe, selamat, tapi jadi ekstrim. Siapa kata? So para Nabi tak terjun dalam lautan tadi, so ekstrim lah para anbiya. Tu kena faham tu. Kadang-kadang orang kita ni dia gunakan istilah tadi, sebenarnya bila kita sebut tu dia tak ngaku. Dia kata bukanlah. Tapi in the end dia mengaku sendiri. Sebab sebiji ayat ni macam Abu Yazid Al-Bistami cakap benda yang sama. Kita ni para wali menyelam ke lautan yang para nabi berhenti dekat pinggirnya, di tepinya. Ni geng-geng ni duduk dalam gua tak keluar, kita keluar. Disuruh dia diam di gua kan. Kita keluar. Itu hasil dia. Sebenarnya memang kita kata itulah jangkauan sebenar ilmu kalam ni tadi memang membawa kepada batiniah, punca asal. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia kalahkan Ibn Abi Du'ad pada ketika dia cakap kan, dia kata adakah kata-kata korang ni Nabi tahu, sahabat tahu? Yang kata Quran makhluk, Nabi tahu, sahabat tahu tak? Dia kata mula dia tak tahu. Macam mana korang tahu benda Nabi tak tahu, para sahabat tak tahu? Kan. Tarik balik. Soal balik. Benda kamu kata Quran makhluk ni, Nabi tahu, sahabat tahu tak? Dia kata tahu.
Nabi pernah ajak, para sahabat pernah ajak, dia diam. Lepas tu ketika tu, Imam Ahmad kata, kenapa tak luas untuk kalian? Apa luas untuk para sahabat? Mana luas untuk para sahabat diam, kenapa korang tak boleh nak diam? Al-Wathiq billah, kan, khalifah ketiga itu, dia bertukar pendapat dan tidak lagi sokong Mu'tazilah lepas cakap Imam Ahmad tadi. Imam Ahmad hujah Ibn Abu Duat, dia cakap macam tu. Jadi yang khalifah ni pun pening kepala. Dia kata, kenapa tak luas untuk kita, apa luas untuk para sahabat? Para sahabat diam, kenapa kita bercakap? Faham tak? Itu sudut asal. Bila kita kata bahawa benda yang dihentikan oleh agama sampai tahap tersebut, oleh Nabi, oleh para sahabat, stop situ lah. Yang pergi menyelam lagi buat apa? Ini duduk dalam gua ni, kita kena keluar. Ikut Aristotle. Baik. Tak boleh. Power tak ada masalah. Kalau orang tu kata bahawa kononnya kalau kita duduk sini, kita jumut. Tak ada masalah. Itu yang Imam Ahmad bin Hanbal, dia cakap. Mu'tazilah gagal. Jadi idea suruh menyelam tadi Mu'tazilah lah. Menyelam lagi. Kan benda Nabi tak cakap, sahabat tak cakap. Atau tak ajak. Yang korang ajak buat apa? Soalan tu simple je. Ini yang menggagalkan sebenarnya Mu'tazilah dalam kerajaan Abbasiyah. Itu sebab dia kalau ada orang kata Imam Ahmad gagal tu, dia tak belajar sejarah. Dia nama dia Maulana ke, dia memang salah. Pasal dia tak baca betul sejarah. Macam mana terhentinya fitnah Quran makhluk tu, bila Imam Ahmad bercakap benda berkenaan dengan cara tersebut. Dia kata, kenapa tak luas untuk kalian, apa luas untuk para sahabat? Kenapa tak luas? Mana diorang boleh diam, kenapa korang tak boleh diam? Sedang masuk kan, nak menyelam. Ini hasil menyelam lah. Last sekali Quran jadi makhluk. Apa dia? Itu sebenarnya analogi yang sama diberikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Dia sebut tentang perkara tersebut. Kenapa awak tarik tangan orang awam terjun dekat laut tadi? Kalau awak pandai berenang sekalipun, awak tarik dia, tak boleh tarik dia. Kenapa tarik orang awam masuk dalam gelombang tadi? Dengan ombak, awak tarik orang tu menyelam, kenapa? Soalan yang sama, betul. Imam Ghazali jawab dalam kitab Iljamul Awam. Saya kata benda ni tak patut dibuat. Sebab benda ni kita tahu, majoriti kita adalah orang awam. Bukan ulama. So kenapa awak nak sibuk ilmu kalam tu masuk dalam masyarakat? Apa alasan awak? Belajar pun tak faham. Kena awak nak ajar benda berkenaan. Sebab tu kata last kali, Imam Al-Juwaini sendiri kan, dia menyesal. Bahkan dia kata, aku di atas, saksikanlah aku ini di atas akidah ahli Naisabur. Mana orang awam Naisabur. Bukannya ahli kalam ni. Dia ada satu buku, baru ni saya dapat. Buku ni bagus lah. InsyaAllah nanti kita akan taubat Imam Asy'ariyah. Kalau kita boleh buat daurah nanti kita buat. InsyaAllah. Okay, baik. Dia. Tak payah. Dia bukan Muslim. Biarlah. Orang kafir nak ambil lah. Tapi hari tu yang ada geng-geng apa? Geng-geng konon aci-aci apa buka pintu. Geng-geng apa? Poyo konon baik kan. Dia pergi uruskan jenazah tu juga. Ini tak ada walak dan barak. Al-walak dan barak, orang yang tolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kenapa awak nak pergi ambil dia untuk uruskan? Dia kan Muslim. Cuma saya pernah sebutkan kenapa kerajaan tak isytihar dia murtad. Sebab kita dekat Malaysia ni undang-undang kita ada dua sistem. Kita ada sivil, kita ada undang-undang syariah. Undang-undang sivil kita, bila mana seorang tu diisytiharkan bukan Islam, dia tak boleh disekat daripada dakwah dia. Tak boleh disekat dia daripada berdakwah, bercakap dan sebagainya. Jabatan Agama Islam tak ada kuasa kata orang tu. Ni dah sekarang tengah berlaku macam kes apa? Qadiani. Diisytihar bukan ajaran Islam, so dia duduk bebas kat situ. Jais tak boleh cuit. Walaupun boleh tukar balik. Istilah tu boleh tukar balik. Boleh tarik balik sebenarnya. Sebab diorang masih pegang Quran kita. Tapi bila kita gunakan istilah dia bukan ajaran Islam atau dia keluar Islam, macam Syiah Malaysia pernah minta supaya diisytiharkan bukan ajaran Islam. Tahu kan? Dan tamu memorandum minta diisytihar bukan ajaran Islam. Sebab apa dia minta?
Sebab kat once dia bukan ajaran Islam, dia boleh pergi ke mana nak pergi, tak ada siapa yang sekat. Sebab kita punya undang-undang syariah Islam hanya kena pada Muslim. Kalau orang tu bukan Islam, so tak boleh lah, sekat dia. Lepas tu Ayah Pin lepas. Ayah Pin ketika PAS memerintah 11 bulan, dia masuk penjara. Kemudian lawyer dia, ada yang nama panjang pakai spek tu. Lawyer yang apa, ada entah punya perasaan sekalipun dia buat. Lawyer tu ajar dia cara lepas. So dia tantangan satu surat, saya nama Arifin bla bla bla, keluar daripada Islam. Terus mahkamah syariah, penjara tak boleh tahan dia. Lepas lah, keluar. Itu sebenarnya kisah benar dia. Dia waktu tu saya ingat saya kat Yaman. Dia punya apa, tulisan dia murtad tu dia keluar. Jadi murtad daripada Islam, maka dia bukan ajaran Islam lagi, dan boleh bebas ke mana nak pergi. Jabatan Islam tak ada kuasa atas dia. Sebab tu lepas dari tu kes cara nak tutup tempat tu terpaksa gunakan kaedah lain. Tak diketahui siapa datang, pergi pecah semua tempat-tempat tu, hancur. Tak tahu siapa yang datang. Diorang tuduh Bukit Aman. Bukit Aman kata tak ada, bukan kerja kami. Tapi cerita dia lepas pecah tempat tu, teko-teko dia, benda payung-payung dia dah rubuh sebagainya, dia lumpuh. IP lumpuh. Dia mati lumpuh. Macam orang macam tu. Maka fardu kifayah tadi untuk Muslim saja. Orang macam tu kita akan uruskan. Maka haram kita uruskan. Haram kita doakan keampunan untuk dia. Tak ada tinggal dipanggil sebenarnya. Cerita sini, ijtihad untuk murtad ni, daripada mahkamah syariah takkan dibuat. Sebab kita tak ada enactment untuk orang murtad. Tak ada. Diorang sendiri sekarang ni kadang-kadang diorang pergi guna mahkamah sivil untuk hak tinggalkan Islam. Sebenarnya diorang tak beramal Islam pun tak ada masalah. Diorang cuma nak cabar Muslim punya authority. Itu je. Sebab kita punya raja Muslim, agung kita Muslim, ketua polis kita Muslim, ketua tentera kita Muslim, Perdana Menteri kita Muslim, perasan? Menteri-menteri besar kita Muslim, kecuali yang negeri kafir lah, negeri yang adalah tentu. Jadi yang lain-lain semua Muslim. So bila Muslim semua sekali, diorang saja nak IC tu dapat dibuang dalam kalimah Islam. Itu diorang nak sebenarnya. Masalah beramal tak beramal Islam bersepah, yang Muslim tak solat bersepah. Tapi tak ada pernah ijtihad minta nak keluar Islam lah. Tapi sebenarnya macam tu. Dia nak lawan je. Tapi yang kita punya part pula, dalam enactment kerajaan negeri, undang-undang syariah negeri, tak ada clause untuk boleh orang murtad. Tak ada. Jadi sekarang ni kalau dia minta nak murtad tu, itu satu dia nak lawan, nak cabar apa Islam agama rasmi, persekutuan tu. Itu dia nak cabar sebenarnya. Kita tak faham. Pasal dia tak beramal, bukan kita cari pun. Dia pergi kedai bilik arak, bukan kita tahan dia pun. Betul tak? Kalau kita sekarang ni ada siapa pergi beli arak, ada orang siap kecoh. Mana ada? Orang tak kisah. Disco masuk, main drum lagi. Apa lagi kan? Nak fahamkan macam tu. Sebab tu kena jaga sikit. Sebab kenapa Kasim Ahmad, kumpulan ni kan, Kahar Kazab ni tak diisytiharkan keluar agama Islam. Sebab tak boleh. Kalau kita isytihar je, dia boleh jalan ke mana-mana, tak ada siapa boleh tahan dia. Itu pasal kita ada dual sistem. Tu kena faham. Sebab tu bila kerajaan Jabatan Agama Islam tak isytihar tu, ada sebab. Bukan kerana mereka tak peka. Jais ke, Jawi ke, diorang tahu. Tapi problem dia kalau dia isytihar je, Kahar ni keluar Islam, yang ni keluar Islam sebagainya kan. Problem dia adalah orang tersebut tak boleh ditahan lagi di Jabatan Agama Islam. Sebab sistem kita macam tu. Undang-undang Islam hanya pada orang Islam saja. Saya ingat dulu sekali ikut kes masalah apa? Masalah liwat. Bukan liwat. Khalwat ke apa, zina sebagainya. Yang bukan Islam tu jadi saksi kepada mahkamah untuk dakwa perempuan yang Islam tadi. Ada satu cerita lama. Nanti lepas mikrofon saya cerita. Dia actually bila masuk mahkamah, si lelaki tu, dia yang berzina dengan perempuan tu, ditangkap khalwat dan sebagainya. Dia jadi saksi mahkamah untuk dakwa perempuan tu. Tapi dia tak didakwa. Sebab dia bukan. Tu cerita dia. Dia bukan Islam. Dia buat kes. Tapi dia jadi saksi untuk dakwa muslimah. Faham Itu sudut dia.
Balik pada asal pasal klaus peraturan kita adalah undang-undang Islam untuk Islam saja. Lepas tu kita, kalau kita isytihar dia murtad, keluar Islam, tak ada pegangan dah nak tahan. Itu sebab kenapa tak diisytiharkan sebenarnya. Kasih Ahmad tu kan, dia mati tu, memang kita kata, kita terus terang, kita tak lepas tanah kubur Islam. Tapi lah ada orang Islam kita yang poyo kan, dia kata, inilah kita kerja apa, fardu kifayah, untuk Muslim sahaja, bukan untuk orang kafir. Baik. Apa benda abah dia kan? Apa cerita pula kan? Ilmu kalam masuk dalam Islam ni tahun bila? Dan kemudian masalah Imam Syafi'i bila pula? Dia cela ilmu kalam. Dia cela ilmu kalam, tahu tak? Hukum aku pada orang yang terlibat ilmu kalam ni adalah diarak dia di tengah bandar, dilumurkan muka, dia disebat dan sebagainya, dan sambil dikatakan inilah hukum bagi orang meninggal Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i cakap macam tu. Apa benda pelik? Bahkan ketika kita bincang tajuk akidah imam empat mazhab tu kan kita sebutkan Imam Syafi'i apabila diorang cuba untuk pertahankan kenapa Imam Syafi'i cela ilmu kalam. Dia tak kata salah. Dia kata mungkin Imam Syafi'i maksud lain. Memang Imam Syafi'i cela ilmu kalam, tang bila pula dia baca buku Aristotle-nya. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Pelik. Okay, baik. Okay, berhenti ni. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin salam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.